Kalau ada yang tak sempat nak join minggu lepas ataupun you nak revision semula, nak buat revision semula, you pergi ke YouTube. Okay, you pergi YouTube sekarang, you cari Campbell Trade. C-A-M-B-E-L. Okay, you search di YouTube C-A-M-B-E-L. Okay, you akan jumpa I punya YouTube. You tekan subscribe. Ada satu loceng kat sana, you tekan subscribe. So saya punya video yang coaching punya yang pasal kelas nutrisi, semua saya letak dalam YouTube saya. So you boleh tengok balik video-video kat sana ya. Okay, so minggu lepas kan kita cakap pasal apa, ingat tak? Ingat tak? Siapa ingat? Kak Zah ada join minggu lepas? Okay, siapa ingat lagi minggu lepas kita cerita pasal apa? Kita cerita pasal 933. Lagi details? Kita pasal ada apa? 9 nilai. Ya, betul. So ini semua dalam apa? Dalam plan benih. Jawapan dia ialah plan benih. So kalau itu sebab saya minta semua orang mesti print ini, mapping. Okay, sistem mapping kita, mind mapping kita. So you akan memang sangat nampaklah details dalam kita punya 9333 sistem. Dalam ada apa? Okay, kalau kita nak daripada assistant supervisor VIP, kita nak upgrade sendiri jadi manager kan? Kita mesti belajar apa? Plan benih. Okay, kalau you follow betul-betul plan benih, follow step dia, so you pasti akan sampai ke manager. Okay, kalau you nak jadi CBM, you kena follow plan hutan. Okay, lepas tu yang kemudian ialah plan pokok tuah. You pasti akan sampai ke PCM. Okay, so itu sebab dia ada sistem, dia ada step dia semua. Okay, itu sebab memang kena betul-betul faham okay, pasal apa itu plan benih. Okay, ingat tak minggu lepas dalam plan benih kita ada banyak kita cerita pasal 9 nilai, 3 misi, 3 visi, 3 plan. Okay, dalam plan benih dia ada pula pasal peraturan. Betul tak? Ada 3 peraturan. Ingat tak? Jangan putus asa, jangan mati. Ingat tak? Lepas tu mesti hadir kelas. Lepas tu jangan seorang, mesti join dengan kumpulan yang positif. Okay? Lepas tu jangan fikir negatif, mesti selalu positif dan cari upline kalau ada masalah. Lepas tu 3 keajaiban ada apa? Ada 3S. Kita cerita pasal struktur. Ingat tak struktur yang kita cakap 5 line, 5 leader itu. Siapa ingat lagi? 5 line, 5 leader tu. 5 line, 5 leader. Siapa sudah lukis? Tekan yes. Siapa sudah lukis itu? Plan. Saya nak tengok siapa memang betul-betul nak cari manager punya. Kalau tak ada orang saya tak mau. Saya tak mau buat coaching dah. Siapa betul-betul ada ini? Ada lukis ini. 5 line, 5 titik punya. Siapa ada? Ada tak? Ada kan? Lily dengan Shida. Yang lain tak lukis lagi. So memang kalau you nak jadi manager, you mesti ada benda ini dalam otak. Kalau you tak ada benda ni, you malas sangat. You malas gila. Buat ini kerja pun tak nak. So you jangan harap you boleh upgrade jadi manager ataupun CBM. Okay, jangan harap dah sebab you malas. Okay, so kita buat bisnes ini kan, kita adalah apa? Kita adalah bos, kita bukan pekerja. Ingat lagi tak kita cakap hari itu? Kita minda, kita adalah bos punya minda. So kita jangan tunggu upline suruh buat baru kita buat. Kita kalau upline dah cakap ini memang ialah cara untuk jadi manager. Kalau you betul-betul nak, you sendiri kena ada inisiatif untuk buat benda ini. So kalau upline tengok you, okay, sudah bagi tahu buat kerja ini tapi you tak buat, ini bermakna you jangan marah kepada upline kalau upline you tak bagi masa kepada you. Okay, kalau upline you tak balas WhatsApp you segera, kalau upline you tak cara you sangat, you jangan marah. Sebab apa? Sebab you sendiri tak bagi komitmen yang sepenuhnya. Nampak tak? You kena cermin diri.
Okay, you kena cermin diri sebab apa? Apa yang upline sudah bagi tahu tapi you tak follow. So bermaknanya komitmen you belum lagi sampai betul-betul nak berjaya. Okay, that's why upline you akan bagi masa lebih kepada orang yang berbagi komitmen. Okay, nampak tak? So that's why kalau upline you jarang-jarang sangat WhatsApp you, jarang-jarang sangat macam nak guide you, nak coaching you, ambil berat you kan. Sebab apa? Dia bagi lebih masa kepada orang yang bagi komitmen. Okay, so that's why kita sendiri kena pandai-pandai tahu. You kena jadi anak murid yang terbaik. Kalau you betul-betul nak ambil susu susu daripada upline you. Okay, yang segar. Okay, you kena pandai-pandai. Okay, mesti buat kerja betul-betul bagi komitmen, masuk kelas, okay, betul-betul pergi belajar GEP, pergi menaja kawan, betul-betul belajar macam mana buat 5cc, okay. So then upline you akan membantu you, akan guide you betul-betul sampai apa yang you nak, okay. So apa lagi hari tu kita belajar 5 Life 5 Leader ini memang satu homework yang sangat-sangat penting kalau kita betul nak pergi ke manager dan F2D. Okay, lepas tu kita ada cerita pasal solid. Ingat tak solid alloy ambassador? 25cc, 50, 75, 100cc. Okay, lagi kita belajar pasal kekuatan. Okay, strong. 3S ada strong. So itu kita branding sendiri. Okay, lepas tu kita belajar pasal masa mesyuarat dengan rewards yang ada dalam Forever. Okay, so konsep dengan HTC jugalah dalam 3 keajaiban ni. So hari ini kita akan sembang pasal apa? 5 keajaiban ni. Okay, 5 keajaiban ni, topik ini sangat luas tau, sangat besar. Kalau macam 5cc dia sudah boleh sembang 2 jam. Okay, so lagi 5 langkah pun boleh dalam 2 jam tau. So that's why memang sangat luas punya satu topik lah. Okay, so yang saya nak details yang sembang hari ini, saya nak pergi ke 5 langkah. Okay, so 5 langkah ini minggu lepas saya tak sentuh lagi, betul tak? Tapi kalau untuk kawan-kawan yang lama, yang memang sudah join Forever lama sikit lah, mungkin lebih daripada 6 bulan ke 3 bulan kan. Okay, sepatutnya you join saja Forever you sudah kena tahu apa itu 5 langkah. Okay, dalam saya punya YouTube pun ada satu coaching pasal 5 langkah. Okay, yang details punya 1 jam lebih 2 jam macam tu. So kalau you nak tahu details punya 5 langkah, you mesti masuk I punya YouTube. You pergi cari 5 langkah. Okay, macam mana kita nak bermula di Forever. Okay, so hari ni 5 langkah ni kan, saya akan pergi ke tak detail sangat lah. Okay, tetapi memang you akan nampak apa yang disenarai dalam 5 langkah ni. Okay, so bila kita dah join Forever kan, ramai orang akan tanya tau, apa yang I perlu buat? Saya nak jadi manager, saya nak untung 5 angka. Betul tak Kak Zah? Macam Kak Zah join Forever kan, you tanya Kak Cik Su. Cik Su pun pasti akan suruh you buat apa? 5 langkah ini. Okay, sebab apa? Sebab Kak Zah you nak fight F2D bulan November. Betul tak? So, Cik Su pun pasti akan cakap 5 langkah. You nampak tak? That's why setiap orang baru, FBO yang baru join kan. Cantiknya sistem adalah apa? Orang yang baru join, dia tak tahu nak buat apa tahu. Termasuk macam Kak Zah, macam Lily, macam Shida, macam Belle. Masa dulu saya join, saya tak tahu nak buat apa. Tetapi saya nak capai F2D, saya nak manager. So, that's why Forever dalam BO system, dia ada satu 5 langkah punya satu guideline, satu guideline panggil apa? Panduan. Garis panduan. Garis panduan. So that's why setiap orang yang baru join, dia tanya you, upline, saya kena buat apa? Saya nak jadi manager, I kena buat apa? So you cakap apa? 5 langkah. Nampak tak? That's why 5 langkah ini bukan saja you kena faham tau.
You kena hafal dia. Sebab apa? Sebab hari ini you ialah downline. You baru join hari ini. You downline. Tapi esok hari, you sudah upline tau. You kena anggap sendiri macam upline. Sebab you akan menaja kawan baru, betul tak? So that's why you kena ada satu pemikiran, saya pun nak belajar 5 langkah ini supaya nanti downline saya masukkan. Saya boleh ajar dia. Nampak tak? So that's why 5 langkah ni memang you kena faham betul-betul. Kemudian you kena buat. You kena buat dia. You kena buat. Macam contohnya langkah pertama kita cakap apa? Senarai 100 nama. So ini bukan suruh you hafal, you cakap saja 100 nama senarai. Bukan Tetapi you memang betul-betul kena keluarkan satu buku, senaraikan 100 nama. Okay? Kenapa kita nak senarai nama? Sebab kita tahu kita dalam business forever ini adalah business bersama dengan manusia, betul tak? Kita bukan main duit, letak duit macam saham, letak duit. Tak payah bergaul dengan manusia. Bukan. Tetapi kita buat networking, kita nak membina satu team. Sekarang Kak Zah nak cari team Kak Zah. Betul tak? Nolili nak cari team Nolili. Syaril nak cari team Syaril. Nampak tak? You nak cari satu team. Bila you ada team kan, baru you punya sisi masuk. Betul tak? Ada sisi, baru ada duit. You kena ingat benda ni. Ada orang dalam team, ada sisi. Ada sisi baru ada duit, baru ada income, betul tak? That's why sisi adalah duit kita. So that's why kenapa sangat penting kita nak sisi. Sebab ada sisi baru ada duit, betul tak? Kita nak cari duit kat sini. So that's why kita nak cari kawan-kawan join kumpulan kita, join you punya team, you kena ada prospect list. Sebab kalau you tak ada prospect list, macam mana you nak tahu saya hari ini saya nak cari siapa business partner? Macam kita kahwin. Macam kita buat kahwin, kita nak kenduri kahwin, betul tak? So bila you nak buat kenduri kahwin, you pun akan senarai nama saudara, betul tak? You mesti senarai saudara nama, lepas tu baru you pergi contact WhatsApp dia, Messenger dia, ajak dia datang, hantar itu kad kahwin, ajak dia datang, betul tak? You tak mungkin fikir itu hantar. Fikir itu hantar. Tak mungkin. Sebab apa? You takut tertinggal. Kalau you tertinggal satu je saudara, mampuslah you. Betul tak? Nanti saudara tu marah. Kenapa? You kahwin, you tak jemput saya. Betul tak? Setuju tak? Kalau setuju, bagi I satu. Okay? So, that's why kahwin pun kita akan senarai nama. That's why ini business yang memang boleh bagi you untung 1 juta. You kena lagi sangat 重要讲sangat penting lagi, you kena put your effort, letak usaha you lebih, sebab ini business you sendiri yang boleh bagi you untung 1 juta punya. Nampak tak? That's why nama tu mesti, prospek tu mesti senarai. So kalau you baru saja join you contoh sekarang hari ini, semalam you baru join, apa you kena buat? First thing, kena sediakan satu buku yang special untuk senarai nama punya. You jangan campur dengan buku nota, jangan campur dengan buku order produk, jangan campur. You kena ada satu buku prospecting, hanya tulis nama prospek saja. Sebab apa? Sebab you berniaga, you bukan buat niaga 100 nama ni guna 10 tahun, bukan. Macam Bel sudah 10 tahun. Saya memang senarai 100 nama. Bulan yang ketiga, sebab 100 nama ni, kita cakap dalam sistem, kita cakap apa? 2 bulan, you mesti habis jumpa dengan 100 orang ini. Okay, you mesti habis Zoom, mesti habis WhatsApp dengan 100 orang ini. Kenapa? Sebab 100 orang nama, kalau you habis jumpa dalam 2 bulan, you pasti akan jumpa at least 20 orang VIP. Paling sikit 20 orang VIP. Dan dalam 20 orang VIP ni, okay, you pasti akan dapat 5 orang leader. Pasti. Dan you pasti akan sampai ke manager. Kalau you boleh buat kerja ini dalam masa 2 bulan. Nampak tak? Okay, selepas 2 bulan, you sudah habis 100 nama ini, betul tak? So, apa kita buat? Macam manager Wahida, manager Syida. Apa mereka buat? Mereka kena tambah senarai nama yang baru, kawan-kawan yang baru. Itu sebab kita kena prospecting selalu. Okay, keluar beli nasi lemak, ambil nombor telefon.
Kan? Masuk dalam Facebook, itu grup, business group. Macam-macam business group sekarang ada, betul tak? Pergi add orang, pergi buat kawan. Say hello, apa khabar? Buat kawan. Itu adalah prospecting. Supaya apa tahu? Supaya you terus ada juga prospek yang baru, VIP yang baru, prefer customer yang baru, factor yang baru. Then you punya kumpulan semakin besar, semakin besar. Betul tak? Ini ialah kita panggil bisnes rangkaian yang memang dia perlukan manusia. You bukan happy-happy seorang, syok sendiri, sebulan seorang, 2 bulan seorang, 3 bulan seorang. You buat setahun pun you masih lagi seorang. You punya masalah di mana, you tahu tak? Kalau you buat bisnes ini sudah setahun, 2 tahun, you masih lagi seorang. You tak ada factor lagi. Itu masalah di mana? Siapa tahu? Itu masalah berlaku di you langsung step pertama you sudah gagal. You langsung tak ada senarai nama. Dan ada orang dia senarai 20 orang. Tapi dalam sistem cakap apa? 100 orang. Kalau you tak follow sorry, memang you tak jadi. Ini macam satu sumpah tau, sumpah. So kalau sistem cakap 100 nama, you mesti 100 nama. Okay, ada orang dia memang sudah senarai 100 nama. Tetapi dia masih lagi gagal untuk dapat factor, dapat klien yang ramai. Sebab apa? Dia gagal di mana? Dia gagal di garisan permulaan. Selepas kita senarai nama, apa kita perlu buat? Apa kita perlu buat? Sudah senarai nama, dah berjaya 100 orang. Apa kita kena buat? Kita bukan kata senarai dah 100 nama ni, letak bawah pantau. Malam ni tidur dengan pantau ni, tidur. Esok hari 100 orang ni datang cari you. Tak mungkin. Ini durian runtuh punya bisnes tak mungkin macam ni. You faham tak? So you sudah senarai nama, you mesti pergi cari. You kena pergi WhatsApp, you kena telefon, you kena call, you kena buat appointment dengan mereka supaya mereka boleh Zoom dengan anda. Nampak tak? Kena sharing pasal demo. Kena sharing. Kalau dia nak kurus badan, kita share pasal Clean Night. Kalau dia masalah kulit, you share pasal skincare. Kalau dia masalah sakit poket, you share pasal GEP. So kita adalah macam seorang doktor. You macam satu doktor tau. Forever sudah sediakan berbagai ubat bagi you. Skincare, ubat. Ubat kurus badan. Betul tak? Suplemen dah bagi you. Ubat untuk masalah sakit poket dah bagi you. Kan? Apa lagi ubat? Ubat untuk ketiak busuk bagi you dah. So that's why ubat sudah ada tau. Sekarang you macam doktor tau. You nak membantu 100 kawan ini. You nak membantu mereka. Sekarang you bukan nak cari duit mereka tau. You bukan nak untung duit mereka. Tetapi you nak membantu 100 kawan ini. Nampak tak? So kita punya minda kena ubah. Okay? Dan ramai orang gagal sebab apa? Sebab mereka fikir terlalu banyak. Fikir apa tau? Selalu I tanya, dah senarai nama belum? Dah, Bel ada senarai nama. Okay. Step yang kedua adalah apa? Okay. Satu hari, you at least WhatsApp dengan 5 kawan. Silaturahim balik dengan 5 kawan dalam senarai nama you. Okay, tanya khabar. Sembang-sembang. Tengok apa masalah mereka. You sediakan ubat bagi dia. Okay. Apa dia cakap? Bel, saya takutlah. Nanti dia tak nak macam mana? Nanti dia marah saya macam mana? Nanti dia tanya saya soalan ini, saya tak tahu jawab macam mana? Nanti dia tak ada duit nak beli macam mana? Nanti papa dia tak bagi macam mana? Nanti dia tak nak join saya macam mana? Nanti saya tak pandai jawab macam mana? You nampak tak? Dia belum lagi pergi cakap, belum lagi pergi sharing. Dia sudah mati di garisan permulaan. Dia fikir terlalu banyak. Itulah saya jumpa ramai yang memang beria-ria nak cari duit di Forever, tetapi mereka banyak sangat pemikiran yang negatif ini. Itu sebab kan kalau hari ini you sudah ada banyak ubat tau. You kena sangat yakin dengan ubat semua ini. Dan you kena yakin dengan apa? Yakin dengan diri you sendiri. You jangan takut. Kalau you ada jumpa soalan yang you tak tahu nak jawab, apa you buat? You kawan you tanya you soalan yang you tak tahu jawab. You cakap apa?
You boleh jangan jawab dulu. You pergi tanya upline you dulu. You pergi cari dulu. You pergi Google. Betul tak? Kalau kawan tanya you, kencing manis nak makan apa? You tak payah tanya upline pun. You masuk saja Telegram. Dalam Telegram kan banyak testimoni, betul tak? Dalam testimoni tu ada tak sebut apa produk yang mereka makan? Contohnya you cari kencing manis. Di sana sudah sebut kencing manis boleh ambil apa produk. Jawapan sudah dalam Telegram. Okay? Kalau you masih lagi cari-cari, you tak cuba jawapan, apa you buat? You tanya upline you. Situlah jawapan untuk you. Itulah kegunaan upline you. You sudah ada upline tapi you tak guna, you tak leverage dia, you tak guna mulut dia, you tak guna dia punya otak minda dia, ilmu dia. So, you akan gagal lah. Nampak tak? So, you jangan takut dengan soalan yang sangat kelakar, yang soalan yang macam kawan you tanya you tak tahu jawab. Jangan fikir benda ini sebab di dunia ini kan ada banyak masalah punya. Kadang-kadang masalah itu kita tak tahu nak jawab punya, betul tak? So that's why you jangan risau. You jangan risau benda ini. Okay, you kena buat saja. I bagi you satu contoh yang sangat bagus tau. Ini melibatkan sikap juga. Daripada kita kecil sampai dewasa. Kadang-kadang ada jenis orang sikap dia memang penakut. Saya setuju. Dan saya dulu pun macam ini. Tetapi saya tahu saya nak berjaya. Saya kena buat apa? Saya kena ubah. Kalau hari ini you memang sikap jenis penakut. You memang takut. You memang banyak fikir negatif punya. You kena apa tahu? You kena ubah. You kena ubah sikap ini. Jangan selalu mulut cakap takut. Kalau dia tanya saya ini, saya tak tahu jawab macam mana. You kena buang segala-gala ini benda. Sebab itu benda tak akan buat you berjaya. Okay? Dia akan halang you berjaya. Okay? You jangan fikir. Saya bagi satu contoh yang sangat bagus bagi you. Okay? Ini melibatkan sikap jugalah. Okay? Semua orang kenal kan No Lily. Yang dia menang itu GEP, top GEP yang bulan 6. Dia tapak Alo Baby punya. Kenal tak? Siapa kenal No Lily? Yang jururawat part time. Selalu Bel cerita punya. Okay? Ini Kak Lily dia ada satu sikap yang sangat bagus lah. Saya memang nak puji dia. Sebab apa? Misi di KVJ. Saya nak puji dia. Sebab apa? Dia jenis yang tak takut. Saya suruh dia buat apa, dia terus pergi buat punya. Dia tak ada cakap, nanti dia cakap apa, itu tu takut apa, tak ada. Dia memang sikap macam itu. Dan memang dia sudah well trained. Sebab apa? Dia memang jenis suka berniaga. Dia memang sudah jumpa ramai rejection. Orang reject dia kan, dia sudah tak takut malu punya. Betul tak Lily? Dia sudah well trained punya. Dan dia memang sikap macam tu. So kita sama-sama kena belajar sikap dia. Okay? Upline you suruh you buat apa kan? You pergi buat saja. Jangan fikir banyak-banyak. Jangan fikir banyak-banyak. Buat sahaja. Sebab bila you buat baru ada jawapan punya. Okay? That's why prospecting ini sangat-sangat penting. Bila you dah prospecting, you mesti terus. Okay? Terus pergi contact dah. Jangan tunggu dah. Sebab you hanya ada masa 2 bulan saja. Okay? You hanya ada masa 2 bulan saja. Ingat So 2 bulan ni memang you kena jumpa semua orang. 100 orang ni. Dan pasti you akan dapat 5, at least 5 factor you pasti jumpa punya. Okay? Sampai sini siapa rasa okay punya? Tulis okay. Tulis okay. Saya nak tengok. Siapa faham? Siapa boleh teruskan? You tulis okay. Siapa rasa wah, pedih telinga tak best Bel cakap. Pedih sangat. You nak lead, you nak sekarang left ini Zoom I pun tak kisah. Sebab ini Zoom memang untuk orang yang memang sudi ubah saja. Kalau you memang sudi nak ubah, you stay. Okay, you betul-betul nak manager, nak F2D, you stay. Kalau you rasa pedih, tak boleh nak follow, you sila meninggal. Tak apa. Sebab ini memang sangat-sangat penting punya kelas. Nak buat you berjaya, kalau you betul nak ubah, you boleh ubah, you follow, you pasti boleh. Sebab I memang bebe punya tau. Sangat bebe punya. So, I tak nampak ramai orang. Saya tak pasti sekarang ada 24 orang. Tapi saya hanya nampak dalam 10 orang jawab okey saja. So, I tak pasti yang lain tu
You macam mana? You faham ke ataupun you sedang tidur? I tak nampak lagi yang lain jawab I punya okay. Yang lain di mananya? Saya tak tahu. I nampak siapa? Syahira, Wahida, Lily, Kak Zah. Okay. Azlia, Fatin, Wan Farida, Ibu. You tengok warga emas pun masuk Ini sudah 10 tahun join forever tetapi masih lagi dia nak ambil ilmu. Betul tak? Nak ambil air liur saya, nak susu saya lagi. Sebab apa? Sebab kita nak leverage, betul tak? Lagi I mau tengok mana lagi. Kalau you tak jawab I tak sambung Syaril, Sabaria, Yana, Tengku Farah. Nampak doktor pun masuk kelas. Sebab apa? Sebab ini bab adalah bukan doktor pandai punya. Betul tak? So you leverage, you ambil ilmu di sini. That's why sikap kita sangat penting. Okay? Kita kena buangkan gelas kita. Kosongkan gelas dulu baru kita boleh isi yang baru. Betul tak? Noraida baru nampak. Okay? I seorang lelaki dalam grup ni. Baru perasan. So, kita kena bawa lelaki lebih Syasha, Fatin. Lagi siapa? Okay, Mek Nora mana? Tak jawab saya. Takut tak? Nanti I petik nama, you takut. Iza mana? Iza tak jawab. You tengok, you seorang tak jawab, you sudah buat 20 lebih orang tunggu you. You rasa macam mana? Kan? You sudah tangguhkan semua orang punya masa. Suzlina. Kat mana? Wah, kawan baru terkejut dia. Petik nama dia kan. Mana Kak Mazna? Lagi petik nama Umi Alisha kat mana tu? Tak jawab saya lagi. Tak baik tau, tak jawab salam. Okay. Bagus Suzlina. Nampak tak? Bila saya petik baru dia jawab. Macam mana tu? Baru masuk. Terkejut jangan takut tau. Saya ni kuat bebe tapi saya baik. Nak bagi ilmu, nak bagi susu ni. Susu aku bagi. Okay? Aku sambung Okay. So langkah yang kedua adalah apa? Okay, langkah yang kedua adalah you mesti fahamkan. You mesti fahamkan apa? Wah, Syasha nak cakap apa? You mesti faham dan hafal GEP dalam masa 7 hingga 14 hari. Okay? So macam mana nak hafal? Sangat senang. Pertama, you mesti masuk YouTube, dengar GEP. Okay? Sekarang you tak ada alasan kata, saya tak tahu apa itu GEP. Okay? You jangan bagi alasan ini You mesti masuk YouTube, you cari GEP, Datuk Desmond Kong. Tubik banyak you GEP. Okay? You cari Desmond Kong punya ataupun Cikgu Ayu punya. You cari, you suka punya. You dengar kali berulang. Okay? You dengar 5 kali berulang dalam masa seminggu tau. Bukan setahun. Seminggu. You kena dengar 5 kali. Bila you dengar, you kena hadam. You kali pertama tengah you dengar macam blur, tak berapa faham. Tapi you dapat aura positif. Betul tak? Setuju tak? So you kena dengar kali kedua. You slow hadam. Ketiga, hadam lagi. Keempat, kelima, you dah memang faham. Okay, you sudah faham. You sudah hadam. Bila you hadam, you faham, you buat apa? You kena hafal dia. You hafal dan you kena cuba pentangkan. Cuba untuk pentangkan kepada kawan you. Okay, cari itu orang mangsa, cari mangsa. Contohnya makcik duduk sebelah, makcik. Jadi dia jadi mangsa pertama, dengar saya pentang GEP. Okay, I bagi tahu you kali pertama you pentang, you mesti wah, macam tak betul punya. Macam lupa itu ayat. Macam tak tahu macam mana nak sambung. Macam kiraan tu salah. Tak apa punya. Sebab tak ada orang tahu you salah. Okay? You kena pentang 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Then you akan semakin lancar, semakin pandai. Okay? Semua orang memang perlu bermula. Kalau you tak mula,
You tak akan lancar selama-lamanya you tak lancar. Macam you beranak you ingat lagi you beranak kali pertama. Kan takut, betul tak? Tak tahu apa akan berlaku, betul tak, kali pertama. So you sudah ada pengalaman kali pertama, kali kedua you nak masuk hospital beranak, you sudah tahu itu SOP, itu langkah. Betul tak? Kaki doktor tak payah suruh you buka, you sendiri sudah buka atas katil tu. Sebab apa? Sebab you sudah tahu, kan? That's why apa benda pun dia kena bermula. Lama-lama jadi biasa. Macam memasak juga. Betul tak Umi Alisha? Macam memasak pun sama juga. You kena biasakan dia. Okay? Biasakan dia. Okay? Kalau kita dah biasa, dah pandai, dia jadi lancar. Okay. Ada satu cara lagi yang lagi senang you nak hafal. Macam mana? Kita tengok dia sini dia tulis apa? Tonton video 5 kali, betul tak? Okay. You boleh buat apa tau? Kalau you pandai, you pinjam mulut upline you. Macam Kak Zah. I tahu you Kak Zah memang pinjam mulut Cik Su, betul tak? So that's why Cik Su buat GEP, you ajak kawan baru masuk, betul tak? So that's why you sudah senarai 100 nama kan? Contohnya Cik Su cakap, nanti esok kita pukul 8.30 kita buat GEP. So Kak Zah buat apa? Kak Zah dah royak, telefon dah. Start telefon prospek dia yang 100 orang ni. Dia telefon, tanya. Siapa yang memang nak cari duit. Okay, esok 8.30 kita jumpa dengan I punya seorang leader ini. Leader ini you kena tee up dulu. Kalau you nak guna ini cara, nak guna upline. Guna cara ABC. Okay, upline tolong you cakap GEP. Sebab apa? Sebab you nak dengar. You nak fahamkan GEP. Okay. You nak hafal dia. So, you boleh dengar 5 kali daripada upline you. Minta tolong upline untuk tolong you GEP kan prospek you ini. Okay? Tetapi, you mesti pandai macam mana nak minta tolong upline. Okay? You mesti tanya upline dulu. Contohnya, you ada 2 orang kawan, okay, yang memang dia minat nak cari duit. Okay? So, you kena call dulu upline. You tanya upline, Cik Su, esok kan, Cik Su free tak? Kalau saya nak minta tolong Cik Su nak GEP kan 2 orang kawan saya, boleh tak? Saya nak tahu Cik Su punya masa free pukul berapa? Dengar tak? Saya tanya upline dulu. Okay, you mesti tanya upline apa waktu upline free. Bukan you pergi tanya you punya prospek, you esok pukul berapa prospek? Bukan you mesti tanya upline dulu. Upline pukul berapa? Kalau upline cakap pukul 3 boleh? So, bila upline cakap pukul 3 okey, baru you pergi telefon balik prospek you. Esok pukul 3 boleh. Esok kan pukul 3 kita masuk dalam Zoom nanti saya send you satu link tau. Pukul 3 you mesti masuk dalam I punya Zoom sebab apa tau? Saya minta tolong I punya leader untuk share you ini cara untuk cari side income, duit poket. Upline saya sangat hebat tau. You mesti masuk pukul 3. So, masa ini you kena cakap upline you hebat mana? Upline saya ini kan nama dia Cik Su tau. Dulu dia manager KFC. Tapi dia buang kerja, dia buat business forever ini kan. Dia dulu tak pernah buat MLM tau. Tapi dia buat forever ini kan. Dalam masa setahun kan, dia sudah dapat income 5 angka setiap bulan. Dan sekarang kan memang dia sangat pandai dalam segi kesihatan, dari segi skincare, kulit dia semakin cantik. Lepas tu dia pun pandai membantu kawan-kawan untuk kurus badan. Lepas tu sekarang dalam rangkaian dia pun ramai juga suri rumah boleh cari duit juga melalui business forever ini. So esok kan pukul 3 you wajib, you mesti masuk supaya saya nak jumpakan you dengan Cik Su yang hebat ini. Nampak tak? So kalau you ialah prospek kan, you masuk tak Zoom pukul 3? Siapa yang mau masuk punya? Yang masuk pula. Siapa mau masuk punya pukul 3? Tulis 3. Cik Su hebat kan? So bila you tee up macam ini kan, then you punya prospek kan, dia tak akan mungkir janji. Dia tak akan mungkir janji, dia akan masuk sebab dia nak cari duit. Dia yang ada peluang untuk jumpa orang hebat ini. Itu rezeki mereka. Nampak tak? Bukannya kita nak you join, saya nak untung duit you. Bukan. Tapi itu rezeki you kalau you masuk Zoom esok. So you kena tee up you punya upline. Kalau you nak guna kuasa upline you,
you nak pinjam mulut upline tak kisahlah Syida ke, Wahida ke, Umi Alisha ke, Cik Su ke, Bel ke, Syaril ke, kita semua boleh jadi upline. Betul tak? That's why kita kena ajar downline kita macam mana guna kita. Okay? Tapi ini guna you tak boleh guna setiap hari. You faham tak? Upline you susu 2 biji je. Okay? Susu 2 biji je, tapi anak cucu cicit beribu-ribu biji. You faham tak? That's why susu 2 biji ni hanya bagi you susu at least paling maksimum hanya bantu you 5 kali. Personal 5 kali. You faham maksud saya? Okay, macam Lily pandai. Lily saya nak puji dia lagi. Lily minggu lepas dia dengar I cakap apa? I cakap ABC. Gunakan mulut upline. Leverage upline punya masa. Betul tak? Minggu lepas saya cakap. Semalam dia sudah leverage masa saya. Oh, dia ada 2 kawan nak dengan GEP, so dia set masa dengan Bel. Saya tolong dia GEP semalam. Nampak tak? So that's why dia sudah boleh belajar terus dapat susu saya. So dia sudah tahu, oh GEP-nya rupa-rupanya macam ni je, sama je. Guna slide, buat demo, closing SYJ, itu je. Betul tak, no Lily? So sama. So 2 kali I buat sama, 3 kali pun sama, 4 kali pun sama. So you dengar 5 kali lah. I bagi peluang you 5 kali dengar. Daripada direct daripada you punya upline. Contohnya Kak Zah. Kak Zah daripada Cik Su 5 kali. So Kak Zah kena pandai dah. Kena belajar daripada masa you dengar. You kena ambil ini sebagai satu peluang untuk you belajar menguasai untuk jadi upline. Oh, you kena ambil itu slide PowerPoint macam mana GEP. So nanti Kak Zah sudah ada team sendiri. You pun ada susu bagi kepada you punya team. Siapa rasa nak jadi upline? Siapa rasa nak jadi downline selalu punya? You tulis. You nak jadi upline ataupun nak jadi downline? You tulis dalam chat room. You nak jadi upline ke? You nak jadi downline? Semua orang suka jadi upline, betul tak? Sebab kita adalah sikap kita adalah bos. Kita tak nak jadi pekerja. Pekerja adalah macam downline. Sepak sikit gerak sikit. Sepak sikit gerak sikit. Saya sekarang adalah upline. Saya sekarang pun downline. Saya downline kepada siapa? Saya downline kepada Sean dan Olive. Downline kepada Sifu Desmond dan Tating Grace. Itu ialah upline saya. Saya respect mereka. Saya sangat sayang mereka. Itu sebab saya kena cepat berdikari. Sebab saya faham Sean Olive susu 2 biji je. Dia punya anak cucu ramai tak? You nampak? Ramai tak anak cucu dia? Ramai. Itu sebab kalau you sayang you punya upline you jangan ambil masa banyak sangat upline you. You kena cepat berdikari. Kena panjur susu sendiri macam Syaril, betul tak? Semua orang suka jadi upline. Tetapi I bukan kata you bukan downline. You masih lagi downline kepada upline you. You masih lagi kena respect, nak hormat dia. Supaya kita boleh kerja sama. Macam saya dengan Sean Olive upline saya, masih lagi kita kerja sama buat event. Buat itu meeting. Sama-sama kita buat. Okay, itulah teamwork kita cakap. Okay, kena cepat berdikari. So kalau hari ini, you masih lagi ada satu minda. Oh, tak apa, Cik Su ada. Tak apa, Wahida ada. Tak apa, Ibu ada. Tak apa, Syida ada. Pagi je Syida cakap. So, kalau you ada minda macam ini, okay, sorry to tell you, kalau you masih lagi VIP, you akan kekal VIP. Kalau you masih supervisor, you akan kekal supervisor. You tak akan up satu level punya. Sebab you punya minda masih lagi pekerja punya minda, masih lagi nak susu daripada upline you. Nampak tak? So kita kena matang. Kita kena matang. Okay, dalam berniagaan kita kena matang. Okay. So that's why apa saja yang patut you kena belajar, saya akan cakap terus. Sebab saya anggap semua dalam ini adalah business partner saya. You bukan downline saya. You adalah business partner saya. So apa yang patut you belajar, saya akan cakap terus. Saya tak akan sayang you. Tak akan manja you. Tak akan. Okay, sebab itu akan buat you kekal sama saja. You tak akan berjaya. Okay, nampak tak? Itu sebab okay, you mesti cepat berdikari. Okay,
So that's why ini I tak mau cakap tak. That's why nampak tak? I tadi cakap you kena sediakan satu buku yang khas. Untuk buat apa? Untuk buat prospecting. Okay, macam mana buat? Ada nombor, ada nama, nombor telefon, lokasi orang tu daripada mana. Okay, lepas tu. Anak nasi. Tak apa. Okay, lagi. Okay, hot button. You punya prospect punya hot button adalah apa? Kalau you dengan dia sudah kawan lama. Okay, ada tips sikit lah. Kalau you dengan dia sudah memang you kenal dia punya. Dia hot button mungkin adalah produk. Dia nak kurus badan. Then you punya hot button you terus sembang dengan dia adalah apa tahu? You boleh terus cerita. You cakap, minggu depan saya nak buat clean night lah. Siti, you nak join saya tak buat clean night? Sama-sama kita senaman. Sama-sama kita buat clean night, buang toksik. Lepas tu kita boleh kurus sikit-sikit. Boleh lah kita dapat shaping body sama-sama. So you boleh sembang benda yang dia boleh menarik minat dia. So kalau dia jenis memang you tahu dia memang dah tak ada kerja. Sakit poket. So dia perlukan satu peluang untuk cari duit. Then you sembang apa? Terus sembang. Tanya dia masa bila pukul berapa free. So kita terus masuk dalam Zoom. Kita cakap GP. Kita nak sembang pasal bisnes cari duit terus. Okay, you mesti terus dapatkan hot button. Kalau you ada kawan, kalau ada kawan yang you sudah lama sangat you tak jumpa dia. Lepas tu you buat apa tahu? You tak tahu hot button dia kan? Senang saja. Sekarang kan semua orang ada Facebook, betul tak? You tanya dia, apa Facebook nama you? Apa Instagram you? You pergi add dia. You pergi add Facebook dia dulu, lepas tu you tengok Facebook dia. You pergi tengok Facebook dia dulu dia post apa. Dia post apa? Kalau dia selalu post pasal anak-anak, dia memang jenis sayang anak. Beli apa pun untuk anak yang terbaik, beli baju yang molek, basikal yang cantik. Maknanya dia memang sayang anak punya. So you boleh cerita pasal apa? Kesihatan untuk anak. Apa-apa produk yang untuk anak. Itu hot button dia. Ataupun dia jenis orang yang suka memasak macam Umi Alisha. You pun boleh sembang-sembang dulu dengan dia pasal memasak. Betul tak? Lepas tu bila sembang-sembang terus masuk topik. You ada tak minat tak? You buat masak-masak setiap hari tak ada fikir ke nak cari side income? You masuk topik terus. So sembang dulu untuk panaskan dulu perbualan you. Kan sebab lama tak jumpa, betul tak? So itu adalah cara untuk kita mulakan satu perbualan bersama dengan prospek kita. Ini contoh lah macam mana you nak letak prospecting, nama, nombor telefon semua tu, nampak tak? So ini sangat penting tau. Sangat penting lepas tu apa lagi? You kena fikir positif, nampak tak? Bila you dah prospect list, jangan tilip nasib. Semua ini pakau jutawan juga. 100 nama ini pakau jutawan. Doakan mereka supaya mereka nampak peluang di forever. Jangan pergi tilip nasib. Ini tak akan ambil lah, ini tak akan belilah. Jangan fikir macam tu. So boleh mula daripada keluarga, adik-beradik, saudara you, kawan rapat you, rakan sekerja you, kawan dari WhatsApp, betul tak? Kawan universiti, community, masjid, hobi, you masuk ke club. Betul tak? Sekarang banyak club, betul tak? Club golf lah, club jogging lah, club Zumba lah, betul tak? Banyak. So that's why kalau you rasa sendiri tak ada kawan, senang je. You pergi join itu club. Club memasak ke, betul tak? Macam-macam. Tengok apa you pandai. Kalau you pandai nanam pokok, you masuklah club menanam. Kalau you pandai main kucing, club kucing, betul tak? Dari sana you boleh membina persahabatan, cari kawan. Ini bisnes yang lah, cari kawan punya bisnes. Happy punya bisnes, tahu tak? Samping kita berniaga, kita dapat kawan. So kena selalu tambah name list. Nampak? Ini yang tadi Bel cakap. Cek dan bertindak atas name list setiap hari. Setiap hari you kena tengok. You sudah jumpa punya, you potong. You rasa sangat puas hati tau. You potong dalam 2 bulan kan 100 orang, you memang sangat puas hati. Sebab you makin dekat dengan you punya kejayaan. Panjang saya bebe, baru masuk step ketiga. Dahsyat aku. Kan?
Step ketiga mesti belajar ilmu, okay, pasal HTC, pasal Clean9, her pack, his pack, kegunaan harian, macam-macam lah. Semua you dalam YouTube sudah ada. You pergi belajar. Jangan you, kalau you jenis malas you jangan harap jadi manager. Okay, tak ada malas punya sekarang. Okay, guna produk secara konsisten every day, membina testimoni sendiri. Okay, so dalam Facebook macam mana you nak buat posting? Okay, kalau you nak buat soft selling, you jangan pergi post absorbency bagus untuk apa. Sekarang tak ada orang baca benda ini, itu hard sale sangat, betul tak? Sebab terlalu ramai orang jual vitamin C, betul tak? So apa you boleh buat? You kena soft sell, okay? Guna produk. So apa you boleh buat? You ambil vitamin C, you buat video. Buat video apa? Contohnya, you tuang vitamin C tu, you bagi anak you makan. Anak pun makan, hisap, buat muka happy. You pun buat muka happy. Senang tak? Kan? So ini adalah soft selling. Okay, you tak jual pun, you hanya tunjuk apa you makan je. Kan? Kalau orang tu nampak, dia suka kat you, so dia buat PM lah, kan? Kalau you tak dedahkan diri, you tak mau dedah diri, cakap apa? Oh, saya low profile lah, saya malu lah, oh saya takut lah orang ketawa I, oh tak tahu lah nak tulis apa, sorry ya. Kalau you takut itu, takut ini you tak payah berniaga, you duduk dalam pulau, betul tak? So, macam semalam you dengar Najah cakap apa? Kan? Social media sekarang adalah weapon yang paling tajam untuk kita dapat prospek yang kita tak kenal, yang lagi senang untuk closing berbanding dengan saudara dan kawan-kawan. Siapa setuju? Saya sangat setuju. Sebab apa? You tengok ibu Wan Farida CBM. Daulah I punya CBM pertama, ibu. Saya tak kenal punya. Betul tak? Tak kenal. Saya masuk kedai jumpa kenal macam itu. Betul tak? Syaril pun saya bukan kenal. Saya kenal daripada Haniza. Haniza I kenal macam mana? Masuk kedai, kenal di kedai. Saya bukan kenal punya. Nampak tak? That's why orang yang you tak kenal, orang yang memang daripada social media ataupun daripada tepi jalan, daripada kedai bukan kawan rapat lagi senang you closing. Sangat senang nak closing. Nampak tak? Itu sebabnya saya suka cari orang kenal. Okay? I bagi satu contoh kenapa mesti post dalam social media. Ramai orang dia fikir tahu. Oh, hari ini saya post. Esok saya post. Lusa saya post. Bel, sudah seminggu saya post tak ada orang mau beli. I cakap apa? I cakap ini you post dalam social media, dia macam apa panggil dia macam memancing tau. Dia macam memancing. You letak itu kaya kat sana kan, you tunggu ikan naik punya. Dia bukan kata hari ini you letak terus ikan naik, bukan. Dia memang memancing. Sebab CCTV ramai dalam Facebook kawan kita, dia tak like punya, tetapi dia tengok dia CCTV. Dia tengok sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari dia tengok. You tahu tak, saya ramai I bagi contoh lah, Saya dulu kan kerja. Saya kerja di kilang, betul tak? So saya dulu kerja kilang kan. Sebelah kilang saya pun ada kilang. So apa berlaku tahu? Setiap kali saya pergi lunch makan lunch kan. Saya keluar kedai dekat kilang saya makan lunch. So bila I pergi makan lunch kan, saya nampak ada juga kilang sebelah punya pekerja pun makan lunch kat kedai yang sama. So setiap hari apa kita buat? Oh hello, jumpa. Oh hello. Oh you kerja di sana. Oh yalah. Hi bye macam tu. You tahu tak? Hi bye friend ramai. Hi bye friend ramai kan. So you tengok I kerja 2 tahun saja. Hi bye macam tu ramai tau. So itu kawan nama pun tak tahu punya. You tahu tak? Nama pun tak tahu. Tapi hi bye. Oh hi bye macam itu. So apa berlaku? You tengok bila kita dalam Facebook kan, kita nampak itu macam hari itu hi bye punya. I add dia. So I add dia lah. Add lah. Saya jumpa. Bila you sudah add satu, dia connection, betul tak? So you akan nampak ramai yang sama
kerja dengan dia, kawan-kawan dia. So I put lah, yang selalu hi bye punya saya dalam Facebook. So apa berlaku kan? You tengok I sudah tak kerja 10 tahun tau. 10 tahun tau saya sudah tak kerja. Kawan dengan dia dalam Facebook sudah 8 tahun, 10 tahun, you nampak tak? 10 tahun pun tak ada sembang punya, you tahu tak? Tetapi dia nampak saya apa yang saya post setiap hari. For 8 years. 8 years 8 tahun dia dengan I kawan dalam Facebook. Tapi kita tak bang. Dia pun tak like I punya post punya. Tak ada komen I punya post punya. Tapi you tahu tak apa berlaku? Tiba-tiba 8 tahun kemudian dia PM saya. Dia cakap apa? Bel you ingat saya lagi tak? Saya cakap, oh mestilah ingat. Sembang-sembang. Lepas dia cakap apa? Saya nampak you setiap hari post di Facebook Pak aloe vera. Saya rasa macam nak makan nak buang toksik boleh tak guna ini? Oh, saya cakap apa? Oh, boleh. Apa salahnya? So, I terus buat apa? Terus buat appointment jumpa buat demo. You tahu tak? Saya buat demo pun dia cakap tak apalah. You cakap apa yang bagus saya beli je. Setengah jam saja, you tahu tak? Setengah jam, I boleh close VIP. Dalam masa setengah jam. Bukan sebab saya hebat, tetapi dia percaya kepada saya. Sebab apa? Dia nampak saya berniaga bisnes forever 8 tahun. Istiqomah. Dia sudah kenal saya walaupun kita tak jumpa, kita tak sembang, tapi dia macam kenal saya. Macam rapat sangat dengan I, macam sudah jadi sahabat. Sebab apa? Dia 8 tahun tengok saya dalam Facebook. Tetapi kenapa dia 8 tahun kemudian baru PM saya? Sebab masa dia perlukan produk, kebetulan dia nampak saya dan saya masih lagi buat forever. Itu sebabnya kenapa saya boleh closing dia setengah jam. Bukan sebab saya hebat. Tetapi silaturahim itu sudah dibina dalam social media. So you nampak tak betapa pentingnya you konsisten untuk dedahkan diri apa yang anda buat setiap hari. Apa yang anda makan setiap hari. Dan you punya brand. You kena membina satu brand Orang nampak you, dia suka. Orang nampak you, dia tahu you memang happy punya. That's why orang semua cakap, oh, I suka you punya senyuman. I nampak you, I rasa macam happy. You sangat positif, sangat motivasi. You berniaga forever, I nampak you sangat berjaya. So that's why ini adalah satu branding. You faham tak? Mereka nampak Bel, saya sudah macam muka aloe vera. So hari ini you pun perlu membina branding sendiri. Orang nampak Ruzima. Oh, sebab apa? Ruzima live. Ramai orang tak buat like, tak komen punya. You jangan putus asa. Sebab di dunia ini ramai CCTV. Ramai mata sedang memerhatikan you. That's why you kena membina branding yang sangat positif. Yang memang orang nampak you, orang suka kat you. Then bila orang suka kat you, you cakap apa saja, dia akan beli dengan you. Dia sudah percaya ke you. Nampak? Dan dia nak follow you. Nampak? Sekarang kita bukan nak banyak like tau. Kita nak ramai orang follow you. Follow macam you. Nak jadi macam Ruzima. Nak jadi macam Syaril. Nak jadi macam Fatin. Macam Syida. Macam Cik Su. Nampak tak? You buat branding sendiri. Nampak? That's why I ada seorang lagi. Tiba-tiba bulan lepas dia PM saya. Itu pun kawan dalam Facebook 10 tahun. Dia cakap apa? Bel, saya nampak you masih lagi jual aloe vera. Sekarang kulit saya gatal lah. Saya nak minum aloe vera buang toksik boleh tak? Saya cakap boleh. Apa salahnya? So dia terus tanya saya apa yang saya boleh beli. Saya terus bagi tahu dia 1,700 dapatlah 19 potong aloe vera. Dia cakap okey. Terus dia proceed. Saya terus minta IC gambar. Terus minta transfer duit. Dalam masa 20 minit, I closing satu VIP. Simple tak? Simple. Sebab apa? Sebab saya sudah membina benda tu daripada 10 tahun. So, hari ini, kalau you baru saja join semalam, you jangan rasa, oh, hari ini esok saya post, ada orang pergi terus. Kalau ada, alhamdulillah, itu rezekimu. Tetapi kalau tak ada, you jangan putus asa sebab rezeki akan datang bila Tuhan rasa you dah ready. You nampak? You kena membina. Macam menabung tau. Itu branding dia kena tabung punya.
Dia kena menabung. So that's why you kena fikir balik dulu apa you post dalam Facebook. You kena check balik sendiri. Apa yang you post dalam Facebook. Kalau you post punya benda adalah video-video pasal anak dera. Video-video yang negatif. Posting pasal apa benda yang sangat negatif. Apa sana itu ada tacan叫什么 berperang. Sana kebakaran. Sana ada apa negatif punya berita. Ataupun you selalu cerita pasal negatif dalam Facebook you. So you kena apa? You kena ubah. Okay, you kena ubah. Sekarang kita kena buat apa? Branding. Okay, you nak buat branding. You nak cari orang apa? You nak cari orang suka ke you. So you kena cari seorang yang positif. Yang boleh bagi nilai kepada orang. Yang boleh share info yang positif. Boleh share info pasal kesihatan. Share info pasal kecantikan. Betul tak? You boleh share something yang boleh motivasi orang. Ataupun you pergi share apa hari ini you buat COD barang. Macam Ruzima, Umi, Alisha mereka pandai. Macam G pun pandai pergi COD barang. Betul tak? Nora Dainia kan, you pergi COD, you pergi post. You post gambar, you pergi COD, itu activity. So that's why you percaya ini benda adalah dia tabung tau. Dia tabung. Kawan you nampak tapi dia tak like. Dia tak like you. Tapi you kena percaya, you sedang menabung benda yang baik. So you teruskan buat benda ini. You buat branding you sendiri. Okay, buat benda yang baik-baik. You buat orang suka ke you. Okay, macam mana you suka ke satu orang? Kan, semua orang suka orang yang positif, yang motivasi, yang boleh bagi nilai, yang ada info yang bagus. Betul tak? So kita buat benda ini, post every day dalam you punya Facebook. Post je. Betul kan? Fikir orang suka, jangan fikir. Jangan fikir ada rezeki ke tak. Jangan fikir benda ini. You buat saja. Okay? Bina sahabat. Okay? Ini tips sikit saya selit masuk dalam ini. Okay, step keempat. Baru masuk step keempat. Okay? Sudah pukul 10. Panjang saya bebek. Suka tak I bebek? Suka. I tak tahulah you suka tak suka. Okay, yang keempat, you kena ada apa? Marketing tools. Okay, you kena ada marketing tools. Okay, apa itu buku GEP? I sudah cakap berapa tahun dah kena ada buku GEP. Tapi you masih tak nak beli. So, macam mana nak manage? I don't know. Okay, demo set pun kita dah cakap berapa tahun dah. Betul tak? Masih lagi tak nak melabur untuk beli demo set. So, macam mana nak CBM? I don't know. Okay, business card, katalog. Betul tak? Ini semua benda memang kita perlu melabur, sayangku. Kalau you sikit-sikit duit keluar, macam mana nak masuk? Kan? Betul tak? So, kena melabur. Lepas tu, kena masuk sikit untuk apa? Stok sekarang. 2 minggu baru sampai stok. Aku rasa you punya customer boleh tunggu 2 minggu. Ada orang tak boleh tunggu dah. Dia cari apa? Dia cari sebenarnya ada stok. Dia tanya, terus siapa ada stok? Cari Syida. Betul tak? Ibu ada, cari ibu. Betul tak? Dia akan cari orang yang ada stok di tangan. Okay? So that's why kalau hari ini you berniaga, you ada stok sikit-sikit. Okay? Pandai-pandailah sendiri adjust. You punya wangan, pandai adjust. Okay? Ke duit. Jangan boros. Okay? Kalau belum untung duit, jangan boros dulu. Jangan beli-beli dulu. Okay? Susah hati kalau tak ada stok, saya pun susah hati. Hari ini I punya stok sampai 1 kotak je. Lebih baik tadi tak ada, betul tak? Okay. Sabar kita. Tak apa kita sabar. Okay, step yang kelima ini sangat-sangat penting. You tulis you punya goal, you punya maklumat adalah apa. So, kita cakap mesti list semua maklumat kita dan lihat dengan jelas hari itu maklumat. Okay, nanti I tunjuk you kenapa sangat penting kena ada maklumat. Dan maklumat ini adalah untuk jangka masa pendek dan jangka masa panjang juga. Okay, saya tunjuk kenapa sangat penting ada maklumat. Siapa sudah mengantuk? Ada tak yang sudah mengantuk punya? Panjang I. Baby. Bebe saya.
Siapa dah mengantuk? Kak Zah mengantuk dah ke? I tengok mata macam nak tutup je. Mai ambil cili padi sikit. Kak Abang Azman tu ada cili padi. Abang Azman tu. Ambil cili padi sikit. Sapu sikit kat mata. Okey. Boleh tahan lagi ya mata. Ini ya part yang sangat penting ya. Part yang sangat penting ya. I nak share screen mana dah. Kenapa? Okay, nampak tak screen saya? Okay, ini. Okay, nampak screen saya? Okay, kenapa pentingnya? Tak nampak? Sekarang nampak tak? Kalau nampak bagi satu. Okay, nak habis dah. Ini bahagian yang sangat penting. Tak nampak ke? Oh, semula. Sekarang nampak tak? Nampak tak? Ada lagi ya? Apa macam? Technical problem ni. Sebentar ya. Sabarlah dengan tak pandai ni. Okay. Ya, berkorban apa saja. Korbankan tidur dulu. Betul tak? Okay, nampak tak screen saya? Kalau nampak bagi satu. Okay, thank you Wahida. Thank you Shasha. Thank you Syaril. Thank you Lily. Thank you Umi, Alisha, Yana. Wah, ramai jawab. Semua takut saya petik nama kan? Okay, kenapa sangat penting kita kena ada goal setting. Okay, you lihat sini. Kenapa ramai orang buat putus asa. Buat sudah mati. Buat hilang diri. Betul tak? Sebab apa? Sebab dia punya masalah lagi besar daripada matlamat dia. Itu sebab mata you hanya nampak masalah. Betul tak? Itu sebabnya you sudah tak nampak matlamat. Sebab matlamat you kecil sangat. You tak besarkan matlamat you. You tak tulis keluar 10 matlamat you. So apa you kena buat? You kena besarkan matlamat you. Nampak tak? Bila you punya matlamat you besar, you punya masalah you sudah tak rasa dah. Orang tak nak beli, biar. Orang tak nak join, biar. Kawan tak nak dengar, biar. You sudah tak nampak masalah tu kalau you punya matlamat besar. So macam mana nak senaraikan matlamat you? Okay, nanti malam ini terus you kena senaraikan 10 matlamat you. Ini hanya saya cakap contoh. Contoh sebulan. Matlamat you nak at least 5,000 income forever. You nak bagi mak abah 1,000 setiap bulan. Wow, kan? Nak hantar anak pergi ke sekolah swasta agama. Kan mahal, betul tak? Lepas tu nak pergi ke umrah tahun bila? 2023. Lepas tu nak beli kereta Estima. Harga berapa? 500,000. Maknanya you kena at least ada 50,000 dalam ada begitu mahal ke kereta? Saya pun tak tahulah. 200,000. Estima harga berapa? I pun tak tahu. 200,000 ada. Kalau Mercedes dalam 200,000 lebih. So you kena at least simpanan ada 30,000 untuk beli kereta. Lepas tu you nak naik manager bulan apa? 100,000 lebih kan? Naik manager bulan apa? You mesti tulis bulan apa. Ini ialah matlamat jangkaan pendek. Tahu, manager adalah jangkaan pendek. Contohnya you nak supervisor bulan apa? Assistant manager bulan apa? Manager bulan apa? Mesti sangat clear dengan tarikh. Nampak tak? Tak boleh cakap secepat mungkin. Secepat mungkin ialah bila? So bila you baca doa, you cakap dengan Tuhan, Tuhan bagi saya secepat mungkin. So secepat mungkin ialah bila? Ramai orang Tuhan nak bantu, betul tak? Tuhan nak bantu Cikgu Ayu, Tuhan nak bantu Syaril, Tuhan nak panggil Syida. Kalau Syida dia cakap saya nak CBM bulan Disember. So Tuhan nampak dia nak Disember. So I bantu yang ada matlamat clear dulu.
Yang Disember saya nak pandu dulu. So you cakap secepat mungkin Tuhan buat apa? Simpan you tepi dulu. Betul tak? So you mesti kena ada clear punya. Okay, nak F2D bulan apa? Clear punya. Simpanan dalam bank dalam tahun ini nak berapa? 20,000. Nampak? Ini adalah maklumat. That's why kalau you tak ada maklumat, you akan nampak masalah setiap hari. So that's why malam ini sebelum tidur you cepat suruh anak you pergi tidur. Siapa? Tak apa. Okay. Kalau anak tak nak tidur, pergi ambil rotan kasih dia tidur. Suruh dia tidur sebab apa? Mama nak tulis 10 maklumat. You cakap. So you kena siap 10 maklumat ini baru you boleh tidur. Dan you kena hantar ini homework. Hantar ini homework 10 ini kepada upline you. Nampak tak? Apa saya cakap? Hantar homework ini malam ini juga sebelum pukul 12 10 maklumat ini send WhatsApp bagi upline you tengok. Siapa boleh buat kerja ini tulis saya. Siapa janji nak hantar WhatsApp bagi upline you malam ini juga tulis saya. Kak Zah, Syahira, Nolili, Fatin, Yana, Wahida, Syahira, Magnora. Takut saya petik nama ni. Umi Alisha. Siapa yang memang pernah, memang sudah tulis 10 punya. I nak tengok juga siapa yang sudah ada maklumat sangat clear punya. You tulis 3. You tulis 10. Tulis 10. Siapa memang dah tulis punya. You tengok tak ada orang tulis. Wahida je seorang. Tapi you tak hantar bagi upline. Sudah tulis tapi belum 10. You kena ada 10. Kalau you tak sampai 10, you kecil. Nanti masalah you besar sangat. Nampak tak? You kena 10. You kena hantar bagi you punya upline. Sebab upline you akan doa bagi you. Sebab di dunia ini tak ada orang lain dah nak tengok you berjaya selain upline you. Nampak tak? So upline punya doa sangat kuat tau. Lepas tu send bagi you punya mak ayah. Kalau ada lagi, minta mak ayah you doa untuk you malam ni. Setiap hari doa untuk you 10 maklumat ini. Minta doa. Okay? Cukupkan 10 you send. Nampak? Okay? So sekarang kita tengok macam mana dalam 5 bulan kita jadi manager. Ini adalah apa yang Sifu sharing semasa di Mexico Cancun yang menyebabkan orang Afrika ramai GMT dilahirkan tiba-tiba dalam setahun. Sebab Datuk Desmond punya ini sistem. Sangat dahsyat punya. Okay? Siapa dah ready untuk nak belajar? 5 bulan untuk jadi manager. Siapa ready? Tulis yes! 5 bulan. You hafal ini 1, 2, 3, 5, 7. 1, 2, 3, 5, 7. Wah, gila aku. 1, 2, 3, 5, 7. Malam ni you tidur, you mimpi, you cakap 1, 2, 3, 5, 7. 1, 2, 3, 5, 7. Minta doa. 1, 2, 3, 5, 7. Okay. So, saya akan share macam mana ini buat. Okay, macam mana nak buat Okay. Okay, yang penting you faham dulu. You tak tulis nota dulu tak apa. You faham dulu. Okay, kalau you dah faham, you tak payah nota pun tak apa. You dah faham. Okay? Okay, 1, 2, 3, 5, 7 ini adalah berlaku dalam masa 5 bulan. Okay? Benda ini berlaku dalam masa 5 bulan. Okay. Contohnya hari ini you join forever. Okay. Sekarang ini plan kan sesuai untuk siapa? Sesuai untuk orang yang betul-betul nak naik manager. Tak kisah sekarang you pangkat apa. Supervisor ke, assistant manager ke, siapa-siapa. Dia memang untuk you naik manager dan untuk dapat F2D pada masa yang sama. Okay. So apa you buat? Contoh you tengok bulan pertama kan. Bulan pertama you seorang saja, betul tak? That's why 1. 1 maknanya 1 orang. 2 maknanya 2 orang. 3 maknanya 3 orang. 5 orang. 7 orang. So you fikir ini ialah you punya team. Syaril punya team. Nolili punya team. Kak Zah punya team. Fikir sendiri punya team. Okay? Contohnya hari ini Syaril 1 orang.
Syaril punya team, Syaril seorang je. Tak ada fighter lagi. Sebab Syaril baru join hari ini. Okay. Syaril buat apa kan? Syaril mesti buat apa? Kita belajar buat 5cc selalu, betul tak? Dan you tengok orang Afrika kan, dia dengar Datuk Desmond cakap 5cc, betul tak? Kan sekarang kita banyak 5cc score A kan? Siapa yang ada join itu lucky draw 5cc score A? Tulis yes. Siapa ada join? Tulis yes. So you rasa kan itu 5cc score A punya event kan? Panas tak? Best ke best? Berapa ramai yang 5cc score A? 15 hari bulan sudah 90 lebih orang capai 5cc score A. Dulu kita tak pernah buat event macam ni. That's why ramai orang akhir bulan baru buat 5cc score, 5cc, betul tak? Score B. Tapi sekarang kita buat event macam ni, puting beliung, betul tak? So you tengok 90 lebih orang boleh capai 5cc score A dalam masa 15 hari. Siapa rasa ini adalah kerja manusia? Ramai orang dulu kita cakap you kena buat 5cc sebelum 15 hari bulan. Orang cakap apa tau? Bel tak mungkin lah. Ini ialah orang Superman boleh buat punya. You boleh buat lah sebab you lama. Bel boleh buat sebab Bel lama. Desmond boleh buat sebab Desmond lama. Sean boleh buat sebab Sean lama. Betul tak? Tetapi you tengok 90 lebih orang ada yang orang yang baru join tau. Ada yang FBO yang baru tau. Boleh dapat 5cc score A sebelum 15 hari bulan. Bermakna ini malamat boleh dicapai punya. Nampak tak? That's why you percaya atau tidak percaya. Okay? That's why hari ini mungkin you dah lewat. Tak sempat nak 5cc score A. Tahniah diucapkan. You jangan kecewa. Sebab apa? Sebab Datuk Desmond cakap apa tau? Kalau you tak sempat 5cc score A, tak apa. Bulan ni, you buat 10cc aktif. Tulis di sana, 10cc aktif. You buat 10cc aktif, kita pun anggap you macam score A. Nampak tak? So, Sifu cakap apa? You tak sempat 15 hari bulan, tak apa. You sampai 30 hari bulan, you buat double. You buat 10cc aktif. That's why kalau yang sudah buat 5cc score A punya, you jangan berhenti di 5cc score A. You mesti buat double 10cc aktif. Sebab apa? You punya income akan double. Bila cc double, maknanya income akan double, akan ganda. Nampak tak? That's why apa kita buat? Bulan yang pertama, Syaril buat 10cc. Syaril seorang buat 10cc je. Okay, lepas tu dia buat apa? Prospecting list 100 orang, pergi GEP. Okay, contohnya bulan yang kedua, dia dah dapat jumpa seorang fighter. You tengok bulan pertama dia hanya 10cc seorang, betul tak? Okay, lepas tu dia pergi jumpa lagi, dia menaja seorang lagi downline dia. Downline dia pun ikut Syaril. Ikut Syaril buat 10cc. You tengok 10cc Syaril bulan yang pertama buat kan? Bulan yang kedua, Syaril masih lagi teruskan istiqomah 10cc aktif pada bulan yang kedua. Okay, bulan yang kedua, downline dia pun ikut dia buat 10cc. Nampak tak? So, bulan yang kedua, dia kumpulan sudah ada berapa cc? 10 campur 10 sudah ada 20cc. Nampak tak? That's why you tengok 10 campur dengan 20 sudah naik pangkat jadi supervisor. Nampak tak? Nampak tak? Siapa boleh faham tulis okey. Siapa boleh faham tulis okey. Okay, saya nak semua orang faham. Kalau you tak faham, you boleh type, you boleh tulis saja. You boleh tulis soalan. Tak apa punya, saya tak marah. Susu hari ini banyak. Susu banyak hari ini, jangan risau. Okay? So you tengok 2 bulan dia sudah capai supervisor. Okay, apa lagi Syaril dia buat? Dia teruskan prospecting. Dia pergi GEP. Okay, pada bulan yang ketiga, dia buat apa? Dia semasa GB ramai VIP dilahirkan. Bulan yang ketiga, dia dapat seorang VIP yang nak follow macam Syaril untuk buat 10cc juga. Pada bulan yang ketiga. Syaril masih lagi teruskan istiqomah 10cc. Kawan yang bulan lepas tu pun sama istiqomah 10cc. So bulan yang ketiga, you tengok ada 3 orang yang sama-sama istiqomah buat
10 cc. Dia sudah duplicate kepada downline. Nampak tak Syaril? Okay. So kumpulan Syaril sudah jumlah berapa cc bulan ketiga? Sudah dapat 30 cc. Nampak tak? Ini baru bulan ketiga. Income dia pun naik sebab cc dah naik. Okay. Apa berlaku? Syaril teruskan menaja. Sehinggalah bulan yang keempat ada seorang lagi VIP. Dia pun rasa nak berniaga. Okay. Dan VIP ini pun buat 10 cc dan menaja seorang downline juga yang buat 10 cc. Nampak tak? Ini hanya satu contoh tau. Ini downline mungkin kat sini. Mungkin ini kat sini. Okay, tak kisah. Ataupun di bawah Syaril pun tak kisah. Asalkan you punya kumpulan ada 5 orang yang follow Syaril untuk buat 10 cc. Nampak tak? Duplikasi berlaku. So that's why bila ada 5 orang kan, bulan yang keempat Syaril punya kumpulan sudah ada 50 cc. Nampak tak? Ganda dah. Nampak tak? That's why Syaril punya income pasti naik punya. Sebab cc dah naik. Nampak? Okay. So that's why you apa berlaku pada bulan yang keempat. 30 campur dengan 50. Dia sudah boleh capai assistant manager. Sebab assistant manager kita hanya perlu 75 cc. So nampak tak? Dia sudah capai pangkat assistant manager pada bulan yang keempat. Okay? So apa Syaril buat? Syaril teruskan mendidik, buat coaching, GEP, buat coaching. Ajar 5C, ajar lagi, cari lagi. Okay. Syaril jumpa lagi seorang VIP baru yang memang nak berniaga dan dia pun boleh berjaya menaja seorang downline yang boleh jadikan 10 cc juga. So you tengok kan, Syaril pun terus buat 10 cc. Yang lain pun istiqomah buat 10 cc berterusan. So apa berlaku, you tengok Syaril punya kumpulan sudah ada 7 orang yang sama-sama buat 10 cc. So bulan yang ke-7 dia sudah ada 70 cc. So 50 campur dengan 70, 120 cc. Syaril sudah jadi solid manager. Nampak tak? Tahniah, 5 bulan anda sudah capai solid manager. So that's why you tengok kan, bila you guna ini plan untuk jadi manager, you 2 bulan jadi manager dengan rangkaian yang sangat solid. Yang betul-betul boleh buat 5cc, boleh buat 10cc. I bagi tahu you, bulan yang ke-6, you akan pergi 100cc. Bulan yang ke-7, you akan pergi 100 lebih cc. Bulan yang ke-8, 105cc, 50cc. Dan you sudah capai F2D. Nampak tak? Inilah yang kita cakap solid manager punya planning. Dia berlaku dalam masa 2 bulan, 120cc, dia boleh capai manager. Nampak tak? Walaupun Forever cakap, you boleh guna 4 bulan, 150cc capai manager. Tetapi kalau you guna ini plan, you naik manager, I bagi tahu you punya income memang sangat-sangat stabil. Sebab apa? Sebab you ada rangkaian, ada anak-anak team yang duplicate kerja you. Yang boleh buat 5cc, yang boleh buat 10cc. Nampak tak? Dengan ini plan, that's why Afrika di sana dia lahir ramai manager yang solid. Itu yang menyebabkan ramai GLT dilahirkan pada masa itu. Sebab apa? Sebab ini sistem daripada Datuk Sifu Desmond Kong. Tetapi kita tidak guna susu Desmond. Orang Afrika yang sudah guna Sifu punya susu jadi GLT. Nampak tak? Sayang ke tak sayang kalau kita tak follow? Siapa rasa ini plan yang memang you nak follow? You rasa you boleh follow punya, you tulis yes. Siapa rasa ini plan yang memang you boleh you nak follow, you nak buat? Siapa rasa nak buat betul-betul? Ali Umi, Alisha, Syahira, Tengku Farah. Jangan cakap saja, ingat lagi cerita saya bulan lepas. Wahida, Syida, Lily, Syaril. Jangan rasa kena betul-betul nak follow wajib follow
Ingat lagi ya? Ya, pandai ya Fatih tiup bulu. Jangan tiup bulu, Syaril. Jangan tiup bulu, Umi Alisha. Bagus. Okay? So, you ingat lagi ya, ini cerita jangan tiup bulu sangat-sangat penting. Okay, jangan tiup bulu. Okay, ada tak kawan-kawan dengar sampai sini you tak faham punya? Kalau tak faham, you tanya sekarang. Kalau you tak tanya sekarang, you tanya esok mungkin saya akan rasa susu sudah kecut sikit tak mau jawab Tak adalah. Saya mesti jawab punya. Saya kan baik. Cik. Okay, ada soalan tak? Sangat ingat mesti tanya. Kalau tak faham mesti tanya. So 1, 2, 3, 5, 7 ini memang satu formula yang sangat-sangat sangat-sangat cantik. You kena percaya dulu tahu. Ramai orang bila cakap sampai sini kan, saya tahu punya, separuh punya orang lah. Dalam sini saya tengok ada 27 orang Separuh punya orang pasti dalam otak sudah ada najis dalam otak. Mesti ada sesetengah orang dalam ada najis. Allah, Bel cakap macam ni senang lah. Dia lukis macam ni, dia senang lah. Kan? Senang je nak lukis kan? Senang je nak lukis kan? 10 cc bukan senang nak buat. Betul tak? Ada tak orang yang fikir macam ini dah? Dalam otak sudah ada najis dah. Kan? Dah ada najis dalam otak. So kita buang benda tu. You jangan fikir boleh buat ke tak boleh buat. Jangan fikir boleh buat ke tak boleh buat. Buat je. Buang segala benda tu. Kita follow je. At least you start daripada bulan pertama. You cabar diri you 10 cc. Kalau bulan lepas you boleh buat 5 cc, kenapa you tak nak double? Maknanya you 5 cc pun you boleh capai. Kalau you rajin sikit lah, you pasti boleh capai. Kalau malas tak jadilah. Kalau rajin pasti jadi. Okay, pasti jadi punya. Pasti jadi punya. You tahu tak? Ada satu hari Abeng dengan Aming kan. Ada 2 kawan baik. Abeng dengan Aming. Abeng dengan Aming kan, mereka buat apa? Cuaca sekarang kan panas, betul tak? So Abeng cakap dengan Aming, Ming, jomlah kita pergi berenang. Kita pergi pantai sana berenang, nak tak? Nak tak? Panas kan cuaca kan, nak tak? Nak berenang tak? Aming pun cakap, okey lah, jomlah. Okey, sampailah ke pantai Wah, kat pantai ramai orang, betul tak? Ramai amoy-amoy cantik, pakai bikini, mau berenang kat pantai, betul tak? Kan? Nak tak berenang you ni? Tak jawab pun nak berenang ke tak? Kan? Oi, ramai kawan-kawan kat pantai tu, wah, bersedia untuk nak berenang pakai baju ni. So Abeng pun sangat sangat happy dia jumpa itu pantai kan. So Abeng pun cepat cabut baju terus lompat dalam itu laut. So Aming pun duduk atas pantai nak sinar matahari. Betul tak? Nak ambil vitamin D dulu, dia cakap kononnya. Tanggal baju ambil vitamin D dulu Aming. So Abeng pun berenang. Tiba-tiba kaki Abeng sudah kejang. Sudah kejang dia berenang. Apa berlaku? Abeng buat apa? Abeng pun macam ini, betul tak? Bila you sudah kejang you sudah nak lemas, betul tak? Apa you buat? Abeng pun buat apa? Abeng pun panggil, Aming! 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 Macam tu. So Aming duduk atas pantai dia nampak Abeng kat jauh macam tu, macam itu, macam halo macam tu So Aming pun, halo Abeng, halo Abeng. So Aming buat apa? Aming! Dia panggil. Terus dipanggil tapi dia Abeng buat apa? Aming nampak Abeng kan. Halo Abeng. Kenapa Abeng tu asyik halo saya je? Betul tak? Tapi dia sudah mau lemas, you tahu tak? Hampir nak mati dah. Nasib baik last kali ada orang selamatkan Abeng. So bila sudah selamatkan Abeng kat pantai tu, Abeng pun marahlah ke Aming. Aming, kenapa tadi saya panggil you? You tak selamatkan saya. You tak sayang I ke? You nak I mati lemas ke? Lepas tu Aming pun cakap, Abeng, saya mana tahu you lemas. You tak panggil tolong. You panggil saya Aming. Saya ingat you halo dengan I. Kalau you lemas, you kena panggil tolong. Baru saya selamatkan you. Betul tak? So that's why Abeng cakap apa?
Saya mana tahu. Saya kena panggil tolong baru you selamatkan saya. Betul tak? Faham tak cerita ni? So that's why cerita ini ya, dia punya apa panggil? Ada conclusion. Kesimpulan dia ialah apa? Siapa tahu? Tak faham, tanya terus. Apa? Jelas. Kena cakap. You mau apa you kena cakap. You nak Tak tolong, faham, you nak tanya minta terus. tolong, you kena cakap tolong saya, upline tolong saya. You jangan you punya upline ya tak tahu baca bahasa isyarat, you faham tak? You kena terus cakap, tolong upline, tolong GGP, tolong upline saya tak faham. Tolong upline, tolong terangkan apa tu 5cc. You kena cakap terus minta tolong, faham tak? So jangan nanti you mati lemas sampai mayat pun tak jumpa kita tak jumpa mayat dah mati dah hilang dah kat forever ni. Betul tak? So you mesti pandai minta tolong. Kalau you betul-betul sudah lemas, sudah negatif, sudah nak mati dah rasa tak ada dunia ni macam dah tak ada harapan dah bagi you. You kena minta tolong, faham tak? Kena minta tolong. Kalau you pandai, you masuk teppanyaki. Carilah aura positif, selamatkanlah diri. Betul tak? Kalau you dah tak ada tempat nak pergi dah, you pergi cari upline you. Faham tak? You jangan mati lemas seorang tau. Okay? So that's why di forever ini you kena pandai pinjam teamwork. Okay? Jangan sendiri mati. Panjang pula aku cerita. Best tak cerita ni? Okay, I dah cerita banyak. Sudah 10:30 loh. Okay, saya nak tanya, siapa nak sharing? I nak dengar you share pula sekarang. Okay, I dah share banyak kan? So, I nak dengar you share pula. Apa yang you share je? Apa yang you rasa best sangat hari ini? Apa yang you rasa best hari ini? Apa benda yang you rasa, wow, macam dah ada satu idea baru. You boleh share. Umi Suraya. Bagus dia angkat tangan. Angkat tangan. Bagus Fatin. Umi Suraya, boleh mute unmute. Dia angkat tangan sebab apa Umi Suraya, pandai tak? Pandai tak buka mic? Cepat. Ask to unmute. Umi Suraya. Ke dia salah angkat tangan ni? Tak ada orang pula. Halo Umi Suraya, ada tak di sini? Ada. Ya, lain Ada. Okay, saya dengan suami baru join. So far, okay lah, kami faham step dia nak buat apa. I'm looking forward lah untuk terus maju dalam forever living. Okay. Umi Suraya ialah upline siapa? Shida. Hello? Oh, Shida. Okay, Ya. welcome So you dari mana? Dari Kuala Lumpur. Saya baru join. Saya baru join dengan suami and I'm looking forward lah untuk forever living ni. Okay, bagus Okay, Okay. so you punya explanation is very good, very clear. Okay, thank you so much. Okay, welcome. So harap boleh jumpa you selalu dalam grup WhatsApp kita Okay. Okay, so grup WhatsApp kita pun satu juga. Grup WhatsApp kita adalah apa? Rumahku Sugarku. Rumahku Sugarku. You sayang tak rumah you? Kalau you sayang rumah you, kita ramai-ramai yang duduk dalam rumah satu bumbung ni, kita kena selalu rajin untuk sharing, okay? Rajin untuk bagi feedback, okay? Welcome Umi Suraya. Okay, so kita jumpa lagi dalam kumpulan kita. Okay, Fatin. Fatin nak jadi abang-abang. Ya, Fatin. Hai, selamat malam semua. Hai. Saya tak boleh nak buka tu sebab line kurang. Tapi malam ni saya memang betul-betul terkena lah bagi saya sebab saya pun masih baru. Apa yang Bel cakap tu memang apa ni?
Saya suka sangat dan memang terkena dengan patah hidung sendiri sebab apa yang bercakap tu memanglah saya buat. Macam kadang kita faham kita buat, lepas tu kita tak faham kita tak buat. Tapi saya stay follow je. Saya follow je. Saya follow dan juga saya akan masuk balik, saya cari apa yang bercakap tu dekat YouTube, saya belajar daripada saya tak tahu JAP, saya tahu, daripada saya tak tahu kira, saya tahu. Lepas tu banyak lagi lah benda yang saya kena belajar tapi memang best lah. Sebab apa yang Bear bagi tahu tu memang betul-betul terkena kat patah hidung saya. Saya stay tulis apa yang selalu kata-kata Bell tu saya tampal dekat dinding sebab saya nak tengok hari-hari. Saya tak nak orang apa macam Bell cakap nak kena push dulu baru kita buat. Tak, saya nak biar saya sendiri yang buat benda tu. Oh aku kena ingat, lepas tu saya dah set time apa yang saya perlu buat setiap hari. Walaupun slow tak apa, saya follow je. Thank you, tu je saya nak cakap, tak ada apa pun. Thank you, Bear. Okey, boleh Fatin boleh punya. Okey, yang penting you punya maklumat kena besar. So bila maklumat besar kan you tak nampak dah masalah you. Okey, buat saja. Sebenarnya memang buat saja. Okey? So kita doakan untuk Fatin. Okey, next. Saya nak naik supervisor. Thank you. Syaril ada Syaril. Syah. Halo Syaril, mana? Mana pergi dia? Pergi tandas ah? Syida dulu lah. Syaril dah hilang diri. Hilang di rada. Boleh. Okay. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Pagi. Penuh kita kepala malam ni penuh dengan ilmu. Jangan penuhkan saja, mesti praktik, buat sampai jadi. Yakin pada diri sendiri. Sebab apa? Sebab segala kejayaan yang berlaku ni adalah hasil daripada diri sendiri dan keyakinan anda. Orang boleh push kita tapi kalau kita tak nak bergerak pun tak jadi juga. Jadilah macam mana budak kecil kan. Budak kecil ni kalau dia orang kata dia aktif, memanjat dinding ke, kalau kita larang memang dia makin buat, betul tak? Tapi kalau kita suruh, dia tak buat. Jadi sebenarnya bagi saya lah, sebab benda dalam Forever unik. Ya, sebab apa? Semua orang boleh berjaya sebab bagi saya dalam Forever ni tidak mensyaratkan anda siapa. Anda masuk Forever, yang penting diri kita dulu. Kita nak, mesti benda tu akan jadi. Saya bermula dengan kosong, memang follow apa yang leader cakap. Walaupun kadang-kadang ada juga macam Bear kata najis dalam kepala. Ada biawak dalam kepala hasut kita. Tapi kita tahu siapa yang bawa kita tu dia dah percaya, dah terbukti, dah bukti pada kita. Jadi kita just follow saja. Jadi hari ni, buat saja, jalan terus, kasih jadi. Dan saya sangat bersyukur bila permulaan COVID ni, memang rasa macam tak tahu nak buat apa. Sebab dulu saya memang suka offline. Tapi sebenarnya bila online, Masya Allah, ada Zoom lagi, tengok Kak Umi tu saya tak kenal pun dia. Tapi bila kita ada aim higher, kita niat dalam kepala kita, ya Allah siapa yang aku nak bantu, hadirkan orang-orang yang aku nak bantu. Boleh bayangkan saya duduk kat rumah ni, duduk je, buka Zoom, terus saya boleh jumpa Kak Umi yang KL tu. Tapi saya bukan direct jumpa Kak Umi, tapi Allah yang hantar Kak Umi pada saya untuk saya bantu Kak Umi dengan Abang Firdaus. Dan anda semua dalam ni. Hari ni, kita kena fikir positif dan sentiasa kata bersemangat. Jangan fikir yang negatif sebab cabaran dan ujian tu kita kecilkan dia. Besarkan matlamat anda. Jadi saya nak kita semua malam ni sama-sama buat apa yang dah belajar hari ni. Abang Mang pun walaupun dia saya yakinlah Abang Mang buat best ada tu. Nampak dia memang setiap malam pun ada je masuk kelas. Bukan dia seorang, ada Kak Ain, ada ni support kita sebab apa dia bersemangat. Dia tahu dia nampak Forever tapi setiap orang perjalanan dia tak sama. Ada liku-liku dia. Jadi hari ni yakin pada diri anda, terus je buat. Mungkin Abang Mas sekarang ni dia ada orang kata perjalanan dia dalam Forever tu masih ada cabaran dia. Dia buat apa yang dia perlu. Buat dulu. Tapi saya tahu dia ada ilmu higher tu. Kak Ain. Jadi anda semua dalam ni adalah insan yang terpilih.
buktikan diri anda mampu buat kita adalah satu tim. Jangan jadi macam tadi itulah. Nak minta tolong je. Jangan banyak-banyak nak selindung. Nak minta tolong terus cakap. Kita bantu je. Saya memang tak boleh cakap sehari ni sedemam. Hari ni dah bercakap ni memang sihat tu. Tak cakap forever memang demam. Jadi saya harap semua anda dalam ni berjaya insyaAllah. Sama-sama kita capai Sapu Bersih Inisiatif Forever Living. Terima kasih Single Bell sentiasa bagi ruang kepada kita. Walau dia dah berjaya, tapi tak keluar ilmu lah. Buang masa untuk kita semua insyaAllah. Okay, jumpa anda semua di pentas kejayaan. Assalamualaikum. Bye. Amin. Okay, Syida, you nak pick seorang tak? You nak pilih seorang anak you angkat tak? You nak siapa keluar bercakap? Nak suruh Abang Man. You Tak boleh cakap pilih kan Mama. Mama lagi. Abang Man tu, Abang Man. Halo Halo, Abang Abang Man, dengar tak? Abang Azman. Dia dah pergi belakang. Yang lain. Ada tak yang 5cc ke yang boleh sharing? Yang 560 rasanya. Yang sudah sembelik. Saya dah lama tak sharing. Saya dah sharing sikit. Sembelik dah ke? Saya dah terbakar. Saya dah sekarang ni, dia Bila Istiqomah, dia dapat seorang fighter. Best. Sebenarnya saya ni dah lama dengan saya, tapi hari ni bila betul-betul nekat, dia orang cari dia sekarang. Dia dapat satu fighter yang skor A. Bulan depan dia skor A, sekarang ni fighter dia skor A. Sebab tu hari ni kita jadi fighter dulu. Sama sikit lagi. Kita fighterkan diri kita dulu, baru kita akan dapat fighter. Sebab apa? Bila Allah bagi fighterkan kita, dah kita tak cakap. Bagi Abang Man. Abang Man, share sikit Abang Man. Abang Man bagi. Dia kena bel ni. Romping. Share sikit Abang Man. Okey, dah Halo main. Abang Man. Halo. Nak share bagi? sikit Abang Man. Rajin. Share sikit. Aduh. Saya baru je masuk join ni belajar. Follow je. Saya tengok Abang Man setiap hari pun ada join Zoom meeting. Bagus Ayu. Mau belajar. So ada apa maklumat lah Abang Man? Selamat macam dah. Impian. Mau belajar tu pun kadang-kadang yang banyak tolong. Ada bayi. Terima kasih. Okay, itu je. You tak nak minta doa ke? Tak nak minta doa dari kita? Salah doa. Semoga berjaya. Capai. Upline ialah Semoga siapa? semuanya- Kak Farida ke? Upline ialah siapa? Ya. Syida. Sidang kan nanti. Syida dengan Nazri. You kena follow rapat-rapat CBM Syida. You pasti Saya- boleh berjaya sama Tak, macam dia. Sebab saya dia open dulu ke lagi. Tak tu lagi. Balik Gana baru follow. Bel lupa ke siapa ni? Tak berapa ingat loh. Bel pernah pergi Nah, kedai. saya pernah kan dulu. Kak Rompin ke? Dua open kan. Beracak dua open. Satu kedai makan. Oh ya, itu kelapa. Apa? Kedai itu Rompin. Oh, you sana. Wah, sekarang di mana? Dulu. Sekarang ni balik kampung orang rumah. Oh, sudah balik Kuala Ganu Ganu. lah. Oh, bagus. Okey, cepat pergi follow Syida rapat-rapat Boleh. Abang Man setuju, boleh. Pasti Okey. boleh. Okey. Yes. Okey, thank you Abang Man. Kita doakan Abang Man Okey, next kita tadi yang angkat tangan Syaril dah balik belum Syaril? Halo Syaril. Ada. Okey. Maaf, tadi ada emergency. Okey. Menyusu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Alhamdulillah, syukur. Coaching malam ni sangat menyentuh hatilah. Mana kena apa yang pada kita. Hari ni kita belajar step 1 sampai 5 lah. Jadi saya di Forever ni agak lama di Forever Living. Kalau step 1, 2, 3, 4, 5 tu saya tengok saya 2 step yang saya selalu bolos lah.
bolos. Yang mana step 1 dengan step 5. Step 2, 3, 4 tu biasanya memang ada lah pada saya. Okey. So yang masalah biasa yang saya hadapi, saya memang buat part time di Forever Living. Okey. Jadi biasanya saya nak habiskan prospek leave dalam masa 2 bulan tu memang saya selalu bermasalah lah. Jadi memang selalu kita fikir macam mana nak buat. Memang banyak fikirlah. Yang tu antara yang saya start lah masalah yang saya hadapi lah. Jadi saya hanya ada masa Jumaat Sabtu lah. Macam sekarang pandemik memang malam kita tak boleh keluar. Dulu saya malam boleh keluar. Jadi sekarang ni kita banyak belajar pasal online lah. Online. Jadi kita cuba buat perspektif melalui online dan saya pun selalunya kita buat 5 sesi je. Tapi bulan ni kita nak target 10 sesi personal dan saya sekarang memang sentiasa calling lah member untuk GP kan mereka dan saya memang nak betul-betul cari fighter, sekurang-kurangnya 2 orang fighter akan keluar dalam bulan ni. Jadi step 1 ni memang betul macam Bear cakap, kalau kita tak buat yang ni memang takkan jadi lah. Betul lah. Takkan jadi. Langkah yang paling pertama, tak berani melangkah buat langkah yang pertama, kita tak akan berlari. Itu yang masalah. Jadi saya nak kongsi dengan kawan-kawan yang baru dalam ni, jangan ulang kesilapan saya. Kalau anda tak kuat, anda takkan stay di Forever Living. Jadi jangan ambil masa yang lama untuk beraksi. Jangan tunggu pandai baru nak beraksi. Dan kalau kita nak beraksi dengan keterujaan, kita pastikan kita ada matlamat. Itu yang paling penting. So sebenarnya tak berjaya kerana kita tak ikut step. Step 1 dan 5 adalah key dia. 2, 3, 4 mungkin kita boleh belajar. Tapi inilah aksi yang malam ni yang beri kesedaran kepada kita. Step 1 anda tak mula, anda tak akan berjaya. Anda tinggal step 1, confirm tak berjaya. Tapi kalau anda tak berjaya, pastikan anda mula step yang pertama dan nak beraksi dengan keterujaan, pastikan ada matlamat goal yang jelas. Step 1, 5 gabung, anda pasti CPN di Forever Living. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you Syaril. Betul kan, 1+5 baru boleh kan. Sangat penting juga, best juga. So jangan tunggu pandai baru bermula. Okay, so kita doakan Syaril. Okay, next kita ada lagi Lily. Morning. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera. Okey, alhamdulillah malam ni saya rasa macam Bel dah buka mata lah. Mata saya kan harus sepek je sebab pipi saya tinggi kan. Senyum sikit pun mata dah sepek. Bel selalu cakap saya, tidur ke Lily. Memang pun saya kerja part time forever kan. Full time kerja. So siang hari tak pernah register letih lah actually. Bila ada kelas saya masuk juga sometimes kalau saya tertidur pun. Tapi malam ni alhamdulillah, terima kasih Sifu Bel sebab memberi ilmu di mana sebelum ni saya pun sebenarnya bukannya tak pernah dengar, tapi tak pernah dijelaskan sebagaimana yang Sifu Bel jelaskan malam ni lah, yang di mana 5 keajaiban, prinsip semua tu cabaran, yang 5 sisi dah buat, cuma 5 langkah belum bermula. 5 langkah sebenarnya belum bermula sebenarnya. Betul, tadi kata kalau nak berjaya kena start langkah pertama, dah kena pang macam tu lah. Sebab tak buat kan, betul lah, tak buat senarai nama, betul, memang tak ada lagi sebenarnya. Bila malam ni tengok macam mana nak buat senarai nama tu baru saya buka mata, oh macam ni kena buat. Sebelum ni kita duk harap senarai nama dekat handphone kan, sebenarnya kat handphone pun kita tak pergi walaupun ada 3,000 senarai nama tapi kita tak pernah pun pergi tanya pun. Itulah sebab saya rasa belum masuk gear sebab tak buat yang
dah derhaka lah, dah derhaka pada step pertama. So saya cubalah, bukan saya cuba, saya akan buat name list tu. Saya rasa Bel dah lama dah tanya saya. 100 name list dah ada, 100 name list dah ada sekarang. Sebenarnya saya tak nampak macam mana cara nak buat. Malam ni bila Bel dah tunjuk, oh macam ni cara buatnya sebenarnya. And then dah jelas lah. Mungkin esok dah kena pergi korek buku nota banyak. Yang tu kena buat garis 3 garis, masukkan 100 nama yang betul-betul yang potential punya, yang ada masalah yang untuk dibantu, yang masalah kegemukan ke, masalah skin problem ke, masalah yang nak cari wang ke. So kita akan buat bantuan lah untuk dia orang, supaya kalau kita bantu orang, insyaAllah rezeki kita pun akan ada lah. Okay. Dan juga 10 maklumat. Sebelum ni saya tak letak pun 10 maklumat, yang saya ada cuma 3-4 maklumat sajalah. So mungkin bulan ni punya untuk grup sisi 25 sisi, doakan saya ya kawan-kawan FLP. Okay, FBO tolong doakan saya supaya 25 sisi saya tercapai. And then saya bersyukur juga ada sebuah insiden tersponsor orang yang pernah ambil aloe vera dan dia dah juga skor A. Semalam dia datang ambil barang dengan saya yang untuk wife dia kanser pangkal rahim. Dia pun tertunggu-tunggu stok dia produk dia, dan saya bincang jugalah dengan dia. So dia macam terbuka hati jugalah. Sebenarnya dia kata dia tak konsentrate untuk buat bisnes, tapi untuk kesihatan wife dia je. Lepas tu saya cakap dengan dia lah, kalau dah tahu produk ni baik, apa salahnya kita kongsi nak bantu orang lebih yang memerlukan kat luar, yang ramai orang yang memerlukan lah. Contoh ramai orang gemuk, ramai orang banyak skin problem, ramai orang yang sakit yang perlu produk. Dan saya tanya dia lah, Cik Fadil ada makan produk tak? Saya dah start lah makan, saya dah minum aloe vera tu daripada mula rasa payau masam macam tu. Sekarang ni dia rasa macam air tawar. And then saya dah beralih pada Pomestin. Pomestin rasa dia sedap, dia kata. And then saya bersyukur sangat. Dia memang banyak repeat order sampai sisi skor A dah dapat. And then saya terkejut lah bila dia cakap dengan saya nak order 10 botol aloe vera, 10 botol Pomestin, 10 botol propolis. Kan dia tanya kat kita apa yang nak kena makan, tapi Allah Ta'ala hantarkan orang lain, hantar list yang Prof Aziz punya list. Kalau kanser apa nak kena makan banyak ni. And then saya tak kisah kata untuk jangan jimatkan produk, dia bagi isteri saya sihat. So sedikit sharing saya pada malam ni. Semoga saya berjaya lah dalam untuk mencapai manager dan juga CGM dalam Forever Living. Doakan supaya maklumat saya tercapai ya. Okey, itu sajalah. Terima kasih banyak. Okey, amin. Kita doakan untuk Kak Lily ya. Okey, bulan ni 25 sisi kan. So itu sebab kalau kita belum tulis 10 maklumat kita kan. Bila you nak minta doa, you tak tahu bila. Betul tak? You tak tahu nak sebut bila. You tak berani nak cakap. That's why you nak minta doa pun you tak tahu bulan apa you nak manager. Itu sebabnya kenapa kita mesti tulis 10 maklumat you yang sangat-sangat jelas punya. So setiap kali you minta doa bulan apa kan, dia memang akan jadi kenyataan. Okay? Okay, sama-sama kita doakan Lily ya. Okay, next kita ada Wahidah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kabulkanlah setiap doa-doa insan-insan yang ada masuk kelas malam ni. Jadikanlah hajat dan tindakan itu dikabulkan.
cepat atau sangat cepat insya-Allah. Okey. Minta maaf ya semput sikit. Okey, alhamdulillah sharing Wahida malam ni semua orang dah ambil. Alhamdulillah, Syida dah sebut, CBM Syida dah sebut, Syahril dah sebut, siapa nama Allahumma salli ala Muhammad. SN Lily kita pun dah sebut. Jadi Wahida nak sebut yang mana tertinggal untuk bagi pihak Wahida sendirilah. Yang mana alhamdulillah Wahida sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih diberi kesihatan, berada di Forever, boleh meneruskan dengan keadaan dan kemampuan sendiri. Bersyukur kerana ada fighter Rohani Muhammad, Sabariah Sambak, apa nama? Syaril. Allahumma salli ala Muhammad, silap sebut. Sebab dekat-dekat. Betul lah, Syahrul Khairi. Jangan marah bro. Allahumma salli ala Muhammad. Sebenarnya Wahida ramai VIP, tapi VIP yang orang panggil apa ya? VIP yang nak makan untuk sihat. Tapi alhamdulillah Allah kurniakan Wahida fighter yang mana ada dalam grup sekarang 5cc aktif tu. Dia buat 5cc sebab dia tahu dia nak bantu diri dia sendiri. Nak dapat, sebab tak ada orang lain boleh bantu kita kecuali diri kita sendiri. Orang lain tak boleh nak push kita kalau kita tak ada kesedaran diri. Jadi Wahida sangat bersyukur dengan ada fighter ni, walaupun Wahida pernah letak impian untuk CBM dan F2D bulan Oktober tahun 2021. Masih lagi tak nampak cahaya sebab keadaan sekarang kita tak nampak cahaya sebab keadaan kita. Tapi Wahida tetap juga letak matlamat tu sebab sebarang keajaiban mungkin boleh berlaku dan tidak mustahil. Kalau kita tengok apa yang kita print out ni, kan, Wahida daripada mula-mula masuk Truly Talk sahabat-sahabat, alhamdulillah Wahida ikut cakap Bel. Bila dia suruh senarai 100 sehingga 200 list, Wahida buat. Bila dia suruh kita call 1 hingga 5 orang sehari, Wahida buat. Ikut kemampuan kita. Jadi pada anak tim yang masih tak buat macam tu, sebab tu sekarang anda masih lagi belum manager. Dan Wahida pun manager adalah atas sebab rezeki. Sumpahan kata Bel kan. Sumpahan sebab apa? Sebab Wahida ikut apa yang Bel cakap. Wahida ikut dan 5 prinsip keajaiban yang kita ada kat situ. 5 prinsip, 5 sisi, 5 langkah, 5 cabaran, 5 cabaran. Apa yang ada dalam 5 langkah macam kata Syahril, dia selalu bolos dekat 1 dengan 5. Tapi Wahida alhamdulillah Wahida senarai. Cuma yang silap dia pasal yalah sebab kita buat part time dan kita sering kali kita menyalahkan kita buat tu sebagai part time. Sebenarnya tu adalah silap. Sebab apa? Sebab bila kita nak, kita akan cari solusi. Jadi bila kita beralasan, sebenarnya tak ada alasan yang silap. Semua alasan tu adalah benar. Tak ada yang silap. Tapi sebenarnya bila kita beralasan, itu adalah bermaksud menunjukkan kita belum lagi bersedia untuk menghadapi itu. Jadi Wahida sedar dirilah malam ni. Wahida rasa sebab Wahida belum lagi CBM, belum lagi F2D sebab Wahida tak repeat apa 5 tindakan yang Wahida perlu buat, iaitu kena refresh balik, kena renew balik 100 hingga 200 narai. Wahida kena sentiasa dan terus melakukan aktiviti rutin yang mana ada dalam apa orang panggil mind mapping 9333 ni, memang kita perlu ikut. Kita kena ikut orang yang berjaya. Sebab mereka, jangan kita kata mereka tak apa, bolehlah sebab mereka dah lama. Bolehlah sebab mereka dah bertahun. Bolehlah sebab mereka dah ramai downline. Tak, mereka pun macam kita dulu. Sebelum tu mereka ada tindakan seperti mana yang mereka minta kita lakukan. Jadi macam Syahril kata tadi, Syahril berpesan kepada kita semua yang ada dalam ni supaya jangan mengulangi tindakan itu. Macam ibu kan, ibu dekat rumah, dia pernah melakukan satu kesilapan. Macam apa kesilapan Kesilapan contoh, kesilapan macam mana? Tak mampu mendidik anak dengan baik, konon contoh kata. Jadi dia berpesan kepada anaknya yang di bawah supaya tidak mengulangi kesilapan tersebut. Tapi anak ni kata, alah ibu, dalam hati,
alah ibu bolehlah sebab ibu dah gini-gini dah gitu-gitu kan. Maksudnya kita sentiasa ada, mak kata Bel tadi, ada tai dalam kepala otak kita ni. Jadi kita kena buang tu. Bila kita buang tu, insya-Allah kita kena sentiasa positif. Kita kena sentiasa ada keadaan yang bersih. Sebab kita biasa dah terbiasa dengan keadaan yang salah. Kita cuba sama-sama malam ni reset diri sendiri. Kita cuba untuk lakukan, biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Sebab tidak semestinya kebiasaan kita lakukan itu adalah kebenaran. Kebetulan, betul, benda yang betul. Sebab ada yang kebiasaan kita lakukan itu adalah sebenarnya kesilapan yang tak perlu diulangi. Okey, semput sikit. Jadi sampai sini dululah sharing. Moga semua sekali ada dapat sedikit mutiara daripada masing-masing yang sharing tu. Ambil sedikit sebanyak, lihat yang positif, yang negatif tu letak tepi. Ambil yang positif, kutip-kutip yang positif. Kalau diorang buat 3 tahun, kita ambil yang positif. Kita mampu buat setahun, 2 tahun. Ada orang dah terbukti, ada highway orang buat 8 bulan. Ada highway orang buat 5 bulan. So benda tu tidak mustahil. Jadi aim higher. Kita letak matlamat yang besar macam map yang Bel dah tunjukkan tadi kan. Kita selalu tengok, kita biasa tengok orang lain tunjuk pun kita tengok. Tapi belum masa lagi Allah nak bagi kita masuk ke hati, ia tak akan berlaku. Tapi bila Allah kata kun fayakun, insya-Allah anda akan beraksi dan bertindak dan masa tu tak ada orang yang akan halang anda. Insya-Allah jumpa semua di puncak kejayaan. Bye, miss you all. Assalamualaikum. Okay, amin. So thank you Wahida punya sharing best juga apa betulkan yang biasa kan yang betul, betulkan yang biasa, betul tak? Dia selalu cakap ayat ni kan. Lepas tu memang 5 langkah tu memang kena buat repeat punya. Dia bukan kita buat sekali then tak ada dah. Tak, dia memang setiap hari kita kena buat 5 langkah tu. Okay, so ada lagi tak sharing? Kalau tak nak sharing, nanti you sembelit Ada tak? Last chance peluang terakhir yang nak sharing. I takut nanti sembelit Ada. Kalau tak ada, saya harap apa yang kita sharing lah hari ini memberi manfaat lah untuk semua. So hari ini ada beberapa highlight lah asal 5 langkah ni. Lepas tu kena buang tahid lah, kena buang tahid. Tadi Ramai cakap kan, buang segala najis dalam otak kita. Okey, fikir yang baik-baik, bermula dengan pemikiran yang baik-baik, doa yang baik-baik saja. Okey, 5 langkah tu. Lepas tu 1, 2, 3, 5, 7. Ingat 1, 2, 3, 5, 7. Lepas tu homework hari ini homework hari ini sebelum pukul 12 mesti hantar 10 you punya malamat. Okay, hantar 10 malamat kepada upline you. Okay, okay. Last kali kita bergambar. Siapa ada buku ini? Kita pegang ini buku. Saya nak buang ini macam mana? Cepat. Dia 怎样这个东西怎样可以给它全部跟它光 highlight spotlight macam ni sekejap remove spotlight buat besar Okay. Yang lain tak ada buku ke? Syida, Umi, Alisha punya buku belum sampai Ada, dah sampai tadi, beli sanitas lagi. Ada dah tempoh. Dah buka lagi. Jangan jadi arang pula. Baru sampai tadi. Kena sanitize dulu. Yang ada tu kita pegang, kita bergambar. Okay. Yang lain tak nak buka. Baru buka. Okay, 1, 2, 3. Fatin. Dah.
Okay, kita slogan satu yes, no limit, go, go, go. Then kita tamat. 1, 2, 3. Yes, no Yes, limit, no go, go, limit, go. go, 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 millionaire. Yes, Yes, no no limit, limit, go, 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 go. Yes, no limit, go, Yes, go, no limit, go, go, millionaire. go. Yes, Bye. no limit. Go, millionaire. Ada anak tidur. Ada anak tidur. Tak boleh kuat. Tak ambil gambar lagi pula.